jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Azan nanti. Azan nanti kita terus. Nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Mustaqim, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita melihat di musim Covid ini ramai sekali teman-teman kita yang tewas, yang gugur, yang meninggal dunia. Tetapi Allah yang Maha Karim, yang Maha Rahim memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan 3 bulan yang mulia insya-Allah. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Memasuki bulan Rejab. Bulan Rejab adalah merupakan salah satu daripada bulan yang istimewa, bulan yang dihormati, salah satu daripada bulan haram, yang mana dalam kalender Islam buat baik dalam bulan haram ini sangat dituntut. Dan juga sebagaimana besarnya pahala berbuat kebaikan, begitulah juga besarnya juga dosa bagi mereka yang melakukan kedurhakaan dalam bulan-bulan haram ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah berpesan, jangan sesekali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan ini. Maka mengambil keberkatan bulan Rajab, kerana dalam bulan inilah berlaku sebuah peristiwa yang sangat besar, pengembaraan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sedia maklum yang mengalami peristiwa ini, yang berjalan dalam peristiwa Isra' Mi'raj adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa kita bangga? Kerana kekasih kita dapat segala kelebihan, bererti kita juga mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan layanan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan pengorbanan yang besar. Al-ma'unah biqadril ma'unah. Satu orang mendapat pertolongan daripada Allah mengikut kadar pengorbanan dia yang diberi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi baru saja baca dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang mendapat nikmat. Mendapat nikmat di sebalik susah payah dalam agama ni tuan-tuan, di sebalik pengorbanan untuk agama dalam kita menjalani kerja dakwah ni, di sebaliknya Allah janjikan kenikmatan demi kenikmatan. Yang mana kalau tidak kerana Isra' Mi'raj kita tak dapat nikmat solat.
Tetapi tuan-tuan yang mulia, kerana berkat dakwah Nabi, pengorbanan Nabi, Allah bagi nikmat ini. Dan sudah tentu orang yang mengalami sendiri peristiwa itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling mengecap nikmat paling dalam, paling tinggi, paling besar nikmat yang Allah bagi kepada dia. Kerana Allah berjanji ketika mana menyebut tentang perjalanan Isra, linuriyahu min ayatina, perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, kami nak tunjuk sebahagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Tetapi dalam menyebut tentang perjalanan Mi'raj, Allah beritahu walaqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dalam perjalanan ini Allah telah tunjukkan tanda kebesaran Allah yang terbesar, yang tak pernah dilihat oleh malaikat muqarrabin. Malaikat Jibril pun tak pernah tengok. Dan juga mana-mana Nabi yang hampir dengan Allah, Nabi-Nabi yang muqarrabin dan juga malaikatul muqarrabin tak pernah mendapat layanan sebagaimana layanan yang Allah bagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Betapa tidak tuan-tuan, ulama kata sekadar bayangan kepada kita betapa hebatnya perjalanan Isra wal Mi'raj. Kerana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala pertamanya membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengembara berziarah daripada satu masjid ke masjid, daripada satu kiblat ke satu kiblat. Kiblat yang zahir di dunia ni ada dua, iaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa, yang mana ulama kata beza antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Allah Yaqub 40 tahun selepas dibinanya Masjidil Haram. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, tak cukup Allah tunjuk kepada Nabi kiblatnya bagi manusia, tetapi Allah juga bawa pada malam Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi melihat kiblatnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Kalau kita tengok di Masjidil Haram sendiri pun, di Masjidil Aqsa sendiri pun, masjid ini telah makmur, telah penuh dengan jutaan manusia yang bertawaf di sekeliling Ka'batullah. Tetapi di Baitul Ma'mur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu bertawaf di keliling Baitul Ma'mur 70,000 orang para malaikat pada setiap waktu dan tak pernah kosong daripada penghuninya. Tetapi pada malam itu juga Allah Ta'ala bukan sekadar membawa Nabi kita berjalan melihat Baitul Ma'mur, tetapi Masya Allah pada malam itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa Nabi bertemu dengan kiblat yang hakiki, kiblat yang sebenar, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, kiblat kita yang sebenar saat kita menunaikan solat. Yang kedua tuan-tuan, untuk kita memahami kehebatan Isra wal Mi'raj ini, ulama kata pada malam itu dalam suratul Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam, sekalian alam. Sementara kita hari ini manusia hanya tahu alam dunia saja. Kita hari ini Masya Allah ada duit lebih sikit, cuti-cuti sekolah, orang lain berjalan dalam Malaysia, kita berjalan luar negara. Kita orang lain berjalan Cameron Highland, kita pergi sampai ke Rusia, sampai ke Afrika, sampai ke Balkan. Kita rasa kitalah orang paling banyak pengalaman. Sebab pepatah Melayu mengatakan jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman. Tapi tuan-tuan mulia, dalam dunia tak akan ada siapa pernah mampu menyaingi Rasulullah dari segi pengalaman. Sebab malam Isra wal Mi'raj, Nabi dibawa oleh Allah mengembara daripada alam manusia, daripada alam dunia, melewati alam barzakh, melalui alam barzakh. Dalam perjalanan alam barzakh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melihat berbagai-bagai nikmat dan juga azab yang Allah berikan kepada manusia yang telah meninggal dunia setelah mana mereka berada selama beberapa tahun di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Ma ra'aitu manzaran qattun." Aku tak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih ngeri. Wal qabru afza'u minhu, melainkan kuburlah yang paling menakutkan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi dah tengok apa yang berlaku di alam kubur. Nabi dengar raungan orang dalam kubur. Nabi dah beritahu kepada kita tidak pernah ada hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur pasti menyeru, "Ana baitud dud," aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. "Ana baitut turab," aku rumah yang penuh dengan debu-debu. "Ana baitul wahsyah," aku rumah yang penuh dengan kesunyian, kesepian.
kubur hari-hari bercakap, memberikan berita, amaran kepada kita, buatlah persiapan untuk kembali ke alam barzakh, untuk kembali ke alam akhirat. Tak cukup daripada itu, Allah Subhanahu wa taala angkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke alam malakut, alamnya para malaikat. Setibanya Nabi di langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam sepotong hadis, at-tatis sama, langit telah merintih, mengeluh. Langit telah berbunyi. Seakan-akan kita manusia mengeluh saat memikul barang yang berat. Kenapa langit mengeluh? Langit yang begitu besar. Kata Nabi, wa haqqalha an ta'ud, memang patut pun langit itu berbunyi. Ma min mawdi'in, kerana Nabi tengok di langit sana tidak ada ruangan kosong. Walau biqaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal. Malam ini masjid kita tak terlalu besar, tetapi ruangan kosong masih banyak yang perlu diisi oleh manusia-manusia. Tetapi di langit sana, walaupun tidak ada masjid, yang ada seluruh permukaan langit itu dipenuhi oleh malaikat, illa wa fihi malakun wadi'un walau biqaidi shibrin, tidak ada ruangan kosong walau dengan kadar satu jengkal, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, melainkan di segenap ruangan itu pasti ada malaikat-malaikat yang menempati ruangan itu dan meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam malakut, Nabi tengok sebahagian malaikat dalam takbir sampai hari kiamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di alam malakut ada sekumpulan malaikat, kerja mereka subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebahagian di antara mereka subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Sebahagian di antara mereka dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat. Sebahagian di antara mereka dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Sebahagian mereka mengucapkan subuhun khuddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Seluruh malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah nak beritahu kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, seandainya penduduk dunia enggan menyembah aku, di sisi aku, kerajaan aku tak akan pernah mengalami kekurangan, kerana di langit jutaan, trilion para malaikat yang sedang membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan sepenuh keikhlasan. Seandainya penduduk dunia ini ingkar kepada aku, sedikit pun aku tidak pernah merasakan kekurangan sedikit pun, kerana begitu banyak makhluk selain daripada manusia yang bersedia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup sekadar itu, tuan-tuan. Malam itu Allah Ta'ala belanja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melihat apa yang ada dalam syurga Allah dan apa yang ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Supaya Nabi balik, sebelum Isra wal Mi'raj, dakwah Nabi masih sebatas ilmul yaqin. Balik daripada Isra Mi'raj, dakwah Nabi sudah menjadi haqqul yaqin. Nabi nak ajak kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh kita buat persiapan. Nabi SAW bagi targhib kepada para sahabat, hala hal musyammirun al-musyammirin lil jannah, ada ke siapa di kalangan kamu yang sedia menyingsing lengan baju dia, menyingsing lengan baju untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat angkat tangan, nahnul musyammirun ya Rasulullah, kamilah golongan yang siap untuk menyingsing lengan kami untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu, qulu insya-Allah, ucaplah insya-Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi calon ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selepas itu Allah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju ke satu tempat yang mana Jibril sendiri pun tak dibenarkan masuk ke tempat itu. Kalau kita hari ni, masya-Allah, banyak tempat dalam negara kita ni kan, tempat yang mana dilarang masuk, tuan-tuan, masya-Allah. Orang awam tak boleh masuk, orang khawas je boleh masuk. Tapi tempat ini Jibril sendiri pun tak boleh masuk. Kan? Very strict. Maka tempat itu dipanggil alam Jabarut, tuan-tuan. Alam yang di dalamnya Allah Taala simpan kursi Allah Taala, arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan Lauhil Mahfuz, Allah simpan Al-Qalam. Allah simpan benda-benda yang lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini tak pernah ada siapa masuk melainkan Allah izinkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpijak di arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan yang mulia, bila Nabi cerita apa-apa tentang benda yang kita tak tahu, hari ini sepatutnya kita orang awam, sepandai mana pun kita dalam bidang sains, dalam bidang kedokteran,
dalam bidang apa-apa pun. Hari ini kita kena nafikan ilmu kita jika dibandingkan dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ilmu kita berdasarkan pengalaman manusia yang kecil, tetapi ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah firman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW bercakap dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW, ditambah pula dengan pengalaman yang mana Nabi SAW itu utitu ulumul awwalin wal akhirin. Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW seluruh ilmu orang awalin sampai akhir dunia nak kiamat. Ilmu yang terdapat di dalam lauhul mahfuz Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ilmu tadi Nabi sampaikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang pertama daripada Isra' wal Mi'raj adalah Allah nak zahirkan makam tertinggi dalam dunia. Hari ini kita lihat makam ini menunjukkan kepada kehebatan seseorang. Lagi tinggi dia punya pangkat dia, lagi tinggilah penghormatan dia, lagi besar gaji dia, lagi hebatlah dia pada pandangan manusia. Tetapi di sisi Allah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri kerana Allah, walaupun Nabi ni orang paling mulia, paling agung di sisi Allah, darjat Nabi sangat tinggi, tapi Nabi lah orang paling tawadhu'. Nabi lah orang paling rendah diri. Dan sifat tawadhu' ni terhasil melalui dakwah yang Nabi buat. Bila Nabi pergi ke rumah orang, orang maki Nabi, orang hina Nabi, orang cela Nabi, orang ludah wajah Nabi, Nabi berjalan dengan penuh tawadhu'. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil tak kenal Nabi, maki Nabi, Nabi ucapkan assalamualaikum. Tuan-tuan yang mulia, sifat ini sangat menggembirakan Allah, sangat meredakan Allah. Dan ulama kata sifat hamba mesti ada dua. Kalau kita nak tahu kita ni ada tidak sifat hamba pada diri kita, kita cek. Yang pertama, al-hubbul khalis, cinta yang sejati kepada Allah Ta'ala. Kita dakwah manusia kepada Allah kerana kita rindu pada Allah. Kita ajak manusia membesarkan Allah kerana kita cinta pada Allah. Sebab itu mulut kita tak berhenti. Macam mana hari ini kita cinta pada kekasih kita, orang tak tanya pun kita cerita. Orang tak tanya pun mak awak macam mana, isteri awak macam mana, kita cerita walaupun orang tak tanya. Orang yang cinta pada Allah, orang tak minta, dia akan cerita tentang kebesaran Allah di hadapan manusia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah. Dengan kalimah ini kita akan berjaya. Ajak manusia membesarkan Allah, wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah. Kerana dalam hati Nabi ada cinta yang hakiki, cinta yang mendalam pada Allah. Wattadhallul kamil. Seorang hamba, dia betul-betul merendah diri sehabis-habisnya. Dan ulama kata kita berdakwah ni sebenarnya bukan nak mencari kehebatan diri, bukan nak makin dikenali, bukan nak makin disanjung tinggi. Sebenarnya para pendakwah kena leburkan diri dia sendiri. Leburkan diri kita. Kitalah yang paling tak ada apa-apa nilainya. Kitalah yang paling hina. Kitalah yang paling kerdil. Kitalah yang paling lemah. Sebab itu Allah tengok sifat ini ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifat inkisari ulama kata. Seolah-olah kita dah pecah, jiwa kita dah hancur, maruah diri kita dah habis. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa Taif, tuan-tuan. Dalam peristiwa Taif ni Allah tengok jiwa Nabi ni betul-betul jiwa hamba. Kalau kita, tuan-tuan, kita berdakwah, kita ajak orang pada Allah, tiba-tiba datang musuh Islam pukul kita, baling batu pada kita sampai luka-luka badan kita. Waktu itu malaikat pun turun. Wahai Muhammad, perintahkan kami lagakan 2 gunung, biar penduduk Mekah dan Taif ini, kami lagakan mereka supaya semuanya mati dihimpit, mati tertimpa dengan batu ini. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, ketika mana dibaling batu oleh penduduk Taif, dihalau, diusir, tuan-tuan, Nabi telah panjatkan satu doa yang begitu sekali menyayat hati, tuan-tuan. Doa yang mana siapa-siapa dengar doa ini merasa begitu sedihnya, begitu faham mereka dalamnya perasaan sayang Nabi pada umat. Dalam keadaan ulama kata semua Nabi-Nabi lain setelah penat berdakwah akan tiba satu masa mereka doakan azab dan kehancuran untuk umat mereka.
Nabi Nuh setelah sekian lama berdakwah, doakan Rabbila tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Nabi Musa alaihissalam dakwah Fir'aun, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malau zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam pun doa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Semua nabi-nabi dah tutup kerja dakwah mereka ini dengan doa penutup di dunia ini. Dan ulama kata seandainya Nabi Muhammad kerja dakwah ni ada penutupnya, yang mana kerja dakwah Nabi berlangsung sampai hari kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dakwah Nabi berlangsung sampai hari kiamat, belum ada doa penutup. Penutup dakwah Nabi, doanya akan dibacakan oleh Nabi bukan di dunia, tetapi di padang mahsyar nanti. Di saat seluruh nabi-nabi mengucapkan nafsi-nafsi, hanya seorang saja Nabi akan keluar daripada mulutnya nanti di hari kiamat, ummati ummati. Itulah doa penutup Nabi. Sepatutnya Nabi doakan siapa yang taat pada aku di dunia, masukkan mereka semua ke dalam syurga. Tidak. Tapi Nabi ubah, syafaati li ahli kabair min ummati. Pendosa besar pun di kalangan umat aku minta Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Allah Ta'ala masukkan seluruh umat aku ke dalam syurga kepada umat yang tak pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah patut Nabi ada doa penutup dalam dakwah Nabi, nescaya di Taif itulah penutup bagi kerja dakwah Nabi. Tetapi Nabi SAW mengangkat tangan, Allahumma inni, wahai Tuanku, ilaika ashku dha'fu quwwati. Hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upayaku, wa qillata hilati, lemahnya kepandaian aku, wa hawani 'alan nas, aku dipandang hina oleh manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nabi tak salahkan orang Taif, Nabi salahkan diri sendiri. Aku yang tak pandai menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang yang tertindas seperti aku ini. Orang Mekah menindas kami, orang Taif menindas kami. Sekarang kami nak balik semula ke Mekah, tetapi di Mekah ada dua golongan. Ya Allah, ila qaribin malaktahu amri, lepas ni engkau nak serahkan aku ke tangan siapa lagi wahai Allah? Kepada kaum kerabat yang akan jaga kebajikan aku, am ila aduwin yatahajjamuni, ataupun ke tangan musuh yang akan menerkam aku wahai Allah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pun nak berlaku lepas pada hari ini, ya Allah, aku telah redha, aku telah pasrah. Ghaira anna afiyataka usauli, hanya satu je benda, ya Allah, illam takun sakhitan alayya fala ubali, selagi engkau tak benci dan marah kepada aku, ya Allah, aku tak pernah peduli. Apa pun nak berlaku kepada aku lepas ni, kematian atau kehidupan, diterima atau ditolak, ghaira anna afiyataka usauli, hanya satu saja benda yang aku harapkan daripada engkau, ya Allah, tolonglah maafkanlah seluruh kesalahan aku. Nabi cuma minta ampun dan maaf daripada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi telah dijanjikan keampunan oleh Allah, Allah Ta'ala dah beritahu pada Nabi, wa qad ghafartu lahu qabla an ya'sani ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Aku berjanji untuk maafkan seluruh kesilapan Muhammad, andai ada dosa sebelum dia melakukan kesilapan ataupun selepas melakukan kesalahan. Tetapi tuan-tuan mulia, dalam keadaan Nabi luka parah, apa yang Nabi pohon daripada Allah bukan kehancuran untuk umatnya. Buyalah Jibril alaihissalam, hari ini tubuh badan aku terluka, tetapi aku berharap satu hari nanti akan lahir daripada keturunan orang Taif umat mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, inilah akhlak Nabi, inilah orang kata ihsan Nabi yang paling besar kepada kita, yang mana hari ini kita tak mampu nak balas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, pengorbanan setiap umat aku untuk agama ini semuanya dah aku balas di dunia ini, melainkan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar hanya Allah saja mampu balas jasa dia. Orang lain, kita belum lahir lagi ke dunia, Nabi dah balas segala pengorbanan kita untuk agama. Tak usah kita merasa besar, saya dah buat itu ini, saya dah berkorban banyak untuk agama. Tak payah sebut jasa kita, malu kita nak sebut depan Nabi. Maka kerana itulah tuan-tuan mulia, bila Nabi balik semula ke Mekah, lepas itu Allah uji pada tahun yang sama, tuan-tuan mulia, kematian dua insan yang paling Nabi kasih dalam hidup. Nabi SAW pernah
berikan oleh Allah Ta'ala peringatan, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Sayanglah siapa yang kamu nak sayang, satu hari nanti kau pasti berpisah dengan mereka. Nabi paling sayang Siti Khadijah, tetapi Khadijah diambil oleh Allah Ta'ala. Nabi paling hormat pada Abu Talib sebab Nabi tak pernah ada ayah, tetapi pada tahun itu Allah ambil Abu Talib yang dianggap sebagai ayah Nabi SAW, yang telah banyak membantu Nabi menyebarkan dakwah ilallah, memberikan sokongan pada Nabi. Isteri Nabi membantu Nabi daripada dalam rumah, Abu Talib mempertahankan Nabi di luar rumah. Kedua pertahanan ini telah hilang dalam sekelip mata. Allah nak bagi Nabi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, pada malam itu Nabi SAW ada banyak riwayat. Satu riwayat kata Nabi tidur di rumah aku sendiri. Satu riwayat kata aku tidur di rumah Ummu Hani. Satu riwayat kata dibukakan pintu atap rumah aku dan dikeluarkan, dibawa Nabi keluar daripada rumah ikut atap. Ada satu riwayat kata Nabi tidur di Hajarul Aswad. Satu riwayat kata Nabi sedang tidur di Hatim. Masya Allah. Jadi ulama telah buat taufik gabungan daripada hadis ini. Asalnya Nabi tidur di rumah Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu taala anha, sepupu Nabi, anak kepada Abu Talib. Rumah Ummu Hani itu macam rumah Nabi sendiri. Jadi settle masalah hadis. Nabi kata aku tidur di rumah Ummu Hani, satu hadis lagi kata aku tidur di rumah aku. Sebenarnya rumah Ummu Hani itu macam rumah Nabi. Daripada situ dibawa Nabi ke Baitullahil Haram. Nabi tengah tidur dalam keadaan hati Nabi sebab waktu itu, tuan-tuan. Dada Nabi sedang menangis, kesedihan akibat daripada peristiwa Taif. Waktu itu, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala selama ini biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi menderita banyak ujian, tetapi yang menyebabkan Allah Taala begitu marah, begitu cemburu dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir ketika mana Nabi balik daripada Taif. Orang kafir mula mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, di mana Allah kamu saat kami menyeksa kamu? Nampaknya Allah pun dah meluat dengan kamu. Allah pun dah tinggalkan kamu. Nabi masa itu tersentak perasaan Nabi. Dalam keadaan badan aku luka pada hari ini pun, takkan Allah Ta'ala tak hiburkan aku? Takkan Allah tinggalkan aku? Akhirnya Allah turunkan ayat Quran, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tak akan biarkan kamu, tak akan tinggalkan kamu bersendirian. Untuk itu wahai Muhammad, untuk buktikan bahawa saja kami sentiasa bersama dengan kamu. Innahu huwas samiul basir. Allah mendengar apa yang orang kafir kata kepada kamu, dan Allah melihat peristiwa pengalaman yang sedang kamu lalui. Maka untuk menghiburkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, turun kamu ke dunia bersama dengan sekumpulan malaikat, jemput kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini aku akan hiburkan dia dengan satu hiburan yang tak pernah aku layan mana-mana manusia pun sebelumnya, melainkan hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril alaihi salam dalam keadaan Nabi sedang tidur. Bawa Nabi SAW di tepi telaga Zamzam. Satu orang malaikat kata, macam mana kita nak bawa dia berjalan sedangkan dia sedang nyenyak tidur? Maka dijawab oleh malaikat seorang lagi, yanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Mata dia tertidur tetapi hatinya tak pernah tertidur. Hatinya sentiasa rindu pada umat. Hatinya sentiasa mendoakan keampunan untuk umat. Hatinya inginkan hidayah untuk umat. Tiap-tiap malam Nabi menangis untuk umat. Nabi bangun sampai bengkak kakinya tiap-tiap malam, mendoakan, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunkan dosa umatku. Allahumma arham ummati, ya Allah rahmatilah umatku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah bagilah hidayah kepada umatku kerana mereka tak faham apa-apa. Di belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunjukkan ini kesan pembedahan daripada dada sampai ke tali pusat, sampai ke pusat. Kesan pembedahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu kepada kita, orang yang bersih hatinya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak payahlah mengaku kata ni saya ni paling suci sekali, hati saya paling baik. Hati yang dibedah hanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkan dadaku, terangkan hatiku. Minta pada Allah, Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Musa AS. Rasulullah SAW tak pernah minta pada Allah untuk disucikan dadanya. Tapi Allah belah dada Nabi SAW 2 kali.
Satu di perkampungan Halimatus Sa'diyah, keduanya sebelum diangkat menuju Isra' wal Mi'raj, bukan sekadar dada Nabi dibelah, dikeluarkan kotoran-kotoran, hazu syaitan dibuang, kotoran-kotoran, dibasuh dada Nabi dengan air Zam-Zam, dimasukkan iman dan hikmah yang diletak di atas dulang yang diperbuat daripada emas, maka dipenuhkan dada Nabi dengan iman dan hikmah. Jadi dalam hati Nabi tak ada sikit pun hazu syaitan, bahagian syaitan. Syaitan tak boleh nak sesatkan Nabi. Kita hari ni banyak buat baik pun tuan-tuan, syaitan tipu kita. Syaitan hasut kita, syaitan rosakkan kita, syaitan hancurkan kita disebabkan riak, ujub dan takabur. Tetapi hati Nabi dibersihkan oleh Allah. Yang kedua tuan-tuan yang mulia, malam itu Nabi akan dibawa pertama kali manusia tengok Allah dalam hidup. Sebab sebelum itu Nabi Musa AS yang kuat pun minta doa pada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bagi peluang aku nak tengok wajahmu ya Allah. Allah kata qala lan tarani, kamu tak akan mampu nak tengok aku. Walaupun Nabi Musa ni adalah manusia yang paling gagah, paling kuat, tetapi tuan-tuan yang mulia, sekuat Nabi Musa AS pun tak mampu nak tengok Allah. Tetapi Allah jadikan Nabi Muhammad SAW lebih kuat daripada Nabi Musa AS. Tuan-tuan, Nabi kita SAW diberikan kekuatan dada Nabi, hati Nabi, fuad Nabi, basirah Nabi, mampu tengok kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, setelah itu dibawa burak, dia kata, kenderaan yang warna putih. Al-barqu tu maknanya kilat. Sebab apa perjalanan burak ini bukan lagi kuasa kuda. Kita hari ini berjalan speed, kita kuasa kuda. Ini bukan kuasa kuda. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Kuku dia akan berpijak, akan sampai di tempat mana mata dia sampai. Dia tengok mana, kuku dia dah sampai di sana. Lajunya, kelajuan burak ini. Itulah kenderaan limuzin para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kan, hari ni kita duk bangga sangat dengan ciptaan manusia ni. Pagi tadi kami tengok dalam video macam mana orang buat kereta Rolls Royce. Nak sebut pun susah lidah kita tuan-tuan. Kita tengok, kita kata sekadar itulah kenderaan manusia. Tapi kenderaan para anbiya alaihimus salatu wassalam sangat luar biasa. Nabi pun mulakan perjalanan. Dalam perjalanan itu tuan-tuan, walaupun kata Habib Zain bin Sumit, Masya Allah, satu orang alim yang hebat di Madinah Al-Munawwarah, dipanggil Imam Syafi'i Saghir. Tuan-tuan yang mulia, dalam kitab dia beritahu tentang Isra' wal Mi'raj, menyebut walaupun tak dijelaskan tentang alam mana yang Nabi lalui pada yang pertama, tapi berdasarkan kepada benda-benda yang Nabi tengok tu, yang pertama Nabi lalu di kubur, salah satunya daripada kubur Nabi Musa AS, Nabi lalu di kubur Masyitah. Lalu dapat dipastikan bahawasanya pengalaman-pengalaman yang Nabi tengok, orang kerat lidah sendiri, orang kena baling batu, dia berenang dalam lautan darah, dia baling batu ke mulut dia, orang yang berbagai-bagai keadaan azab-azab itu semua adalah merupakan bahagian daripada azab kubur. Yang hari ini kalau Nabi kata, kalaulah aku nak bagi peringatan kepada kamu, aku tunjuk, minta Allah zahirkan azab kubur kepada umat aku, supaya kamu ni dapat kesedaran, dapat keinsafan. Kadang-kadang aku teringin nak bagi Allah Ta'ala ni zahirkan azab kubur kepada umat akhir zaman. Biar insaf belaka. Biar penuh masjid ni. Biar tiap-tiap malam semua bangun tahajud. Biar semuanya, semua nak bertaubat. Tetapi hari ni aku takut nanti kalau Allah tunjukkan azab kubur, tak ada siapa berani mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Tetapi azab kubur ni alam yang paling menakutkan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kita ni ta'awwadhu billahi min azabil qabr. Mohonlah perlindungan pada Allah daripada azab kubur. Tolonglah baca suratus Sajdah dengan surah Al-Mulk tiap-tiap malam untuk keselamatan daripada azab kubur, tuan-tuan. Sebab Nabi pernah lalu di tepi kubur dua orang lelaki. Nabi beritahu sesungguhnya dua orang sahabat kita ni yu'adzaban, sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bukan disebabkan dosa besar. Hari ini kita ingat dosa besar baru kena azab. Satu orang daripadanya kana yamshi bin namimah. Hidup di dunia banyak mengumpat orang, berjalan sana sini cerita, sebar cerita. Kan? Kita baca wailul likulli humazatil lumazah. Kita tak faham apa makna humazah, apa makna lumazah. Humazah tu mengumpat dengan gerak-gerik. Mengumpat orang dengan muka.
Itu mengumpat orang dengan muka, dengan memek muka, dengan gelagak kita. Kita tak ngumpat Ustaz. Ngumpat dah lah tu. Dalam Quran dikira mengumpat dah tu. Celaka neraka wail untuk orang yang humazah. Orang yang mengumpat orang dengan isyarat. Kenyik mata. Kan? Dalam pejabat selalu ngumpat bos. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Humazah pun mengumpat, lumazah mengumpat dengan mulut. Orang Melayu nak bagi sedap ungkapan tu dikata membawang. Tapi sebenarnya perbuatan mengumpat itu masya-Allah, Nabi kata kalau sepatah perkataan kamu mengumpat ini dicampak dalam laut, nescaya satu lautan jadi busuk akibat daripada perbuatan mengumpat kamu. Jadi banyaklah dosa-dosa yang diceritakan. Nabi minta kita ni menjauhkan diri. Orang berzina, ada daging yang elok di tepi dia, isteri yang halal, tapi dia cari isteri yang haram, pasangan yang haram, maka dia seakan-akan orang yang ada daging busuk di tangan kiri dia, ada daging fresh di tangan kanan dia, dia makan daging yang busuk. Allahu Akbar. Ini balasan-balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukan dosa dan maksiat di dunia ini, masya-Allah. Orang yang tak bayar zakat, Allah lepaskan 99 ekor ular di atas dia untuk sengat dia. Ular yang sepanjang sebulan perjalanan. Ini keadaan yang sangat dahsyat di alam kubur, yang hari ini semua manusia sebelum mereka ni, sebab itu Nabi sebelum tidur, Allah Ta'ala suruh kita baca surah Sajadah. Dalam surah Sajadah ada orang panggil rintihan ahli kubur untuk balik semula ke alam dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu semua kita kena baca surah Sajadah ini. Bukan sekadar baca, tapi menghayati doa itu. Andai kata kita mati malam ini, kita tak nak jadi orang yang menyesal nak minta balik semula ke alam dunia ini. Dipendekkan cerita tuan-tuan, sampailah Burak itu di perkarangan masjid Baitul Maqdis tuan-tuan. Sebab itulah hari ini ziarah daripada masjid ke masjid, berpindah daripada masjid ke masjid ini pun satu benda yang baik. Kawan saya kata, nak tahu Masya Allah, orang yang baik ini adalah orang yang bergerak daripada masjid ke masjid, bukan daripada hotel ke hotel. Masjid ke masjid. Nabi pada malam itu bergerak daripada masjid ke masjid. Jadi tuan-tuan mulia, sampai di sana Nabi ikat Burak ini di satu halaqah, satu lingkaran, yang hari ini dipanggil Masjid Burak. Dekat sana ada tembok, dekat tempat tembok ratapan orang Yahudi itu, dekat dengan situ ada satu tempat dinamakan Masjidil Burak. Tempat Nabi SAW menambak Burak, dan Nabi kata itulah tempat para Nabi sebelum Nabi pun kalau datang ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, disitulah tempat parking kenderaan mereka, Masya Allah. Semua Nabi-Nabi naik Burak kalau perjalanan jauh, Insya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW sampai di sana, ada dua riwayat. Satu riwayat kata di sana sedang menanti para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, menanti siapa nak imamkan sembahyang Isyak untuk mereka pada malam itu. Kan? Pada waktu itu dalam hadis ada menyebut, ada dua riwayat. Satu riwayat kata masa sebelum pergi naik Mi'raj. Ada hadis yang kedua sebut Nabi balik daripada Mi'raj baru bertemu dengan para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bila Nabi tengok wajah Nabi Adam, Nabi kata aku dapati dia dalam keadaan sempurna kecantikan dia. Bila aku jumpa dengan Nabi Yusuf AS, aku dapati Allah berikan dia separuh kecantikan Nabi Adam AS. Bila aku tengok muka Musa AS, aku dapati dia seperti muka kabilah Az Bani Shanu'ah di Yaman. Bila aku tengok wajah Nabi Isa AS, muka dia ada iras muka Sayyidina Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu, muka sahabat Nabi, Masya Allah. Semua Nabi-Nabi sedang menunggu Rasulullah SAW. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjukkan tanda kebesaran kami kepada Muhammad SAW, supaya dia memahami Allah Ta'ala biarkan kamu bukan kerana Allah nak menghinakan kamu, tetapi bertambah mujahadah pengorbanan kamu di jalan Allah, bertambah tinggi darjat kamu di sisi Allah. Tengok pada malam ini, aku jadikan kamu ya imam al-qiblataini, wahai orang yang menjadi imam di dua kiblat, imam di Masjidil Haram dan imam di Masjidil Aqsa. Pada malam itu kita bayangkan suasana solat yang mana makmumnya adalah para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di belakang Nabi ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi makmum, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Dzulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syam'un, semua Nabi Hizkil, Nabi Masya Allah, semua Nabi-Nabi
menjadi makmum kepada Rasulullah SAW di Masjid Aqsa dan Nabi kita SAW menjadi imamnya. Selesai sembahyang, tuan-tuan yang mulia, Nabi kita SAW dibawa 3 mangkuk minuman, Masya Allah. Yang pertama, tuan-tuan, air biasa. Yang kedua, air arak. Yang ketiga, Masya Allah, air susu. Ini hikmahnya. Kenapa Nabi pilih susu? Hari ini kita pun, kalau kita badan penat, letih, sakit perut, carilah susu, tuan-tuan, insya-Allah. Dan pengalaman kami duduk di Pakistan tu, kalau panas cuaca, minum air susu. Ni bulan Ramadan dah dekat. Kalau kita tak nak penat waktu berpuasa, minum susu. Rasa macam tak lapar sampai ke petang. Susu ni ada barakah. Ya, sebab itu hari ini Masya Allah, dalam tiga minuman Nabi pilih susu. Nabi SAW diberitahu, ikhtartal fitrah ya Rasulullah. Jibril puji Rasulullah, bijak memilih. Engkau telah memilih fitrah ya Rasulullah, hudita wa hudat ummatuka. Engkau telah memilih jalan hidayah, umatmu pasti juga akan berada di atas landasan hidayah sampai hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia, Nabi pun minum susu. Selepas minum susu, dibawakan Mi'raj untuk bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, tuan-tuan. Dalam suratul Isra, perjalanan Isra ni cuma satu ayat saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Pengalaman Nabi kali pertama berjalan di perkampungan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi seorangnya terlepas ke negara Arab. Asalnya sebelum Rasulullah, semua Nabi-Nabi dekat Masjid Aqsa, persekitaran kampung dia, kampung Nabi Sulaiman di situ, kampung Nabi Ibrahim di situ. Kita tengok kampung Nabi-Nabi. Kita di Malaysia ni tengok kampung pahlawan. Nak datang tengok makam Mak Kilau, datang ke tempat saya, insya-Allah. Kan? Kita tengok makam pahlawan. Ini kampung Mak Kilau rupanya. Tapi bayangkan 70,000 Nabi Bani Israel berkampung di Masjid Aqsa. Persekitaran itu tempat ibadat mereka, medan dakwah mereka. Nabi SAW ini bila pergi ke sana, meningkat motivasi Rasulullah SAW. Balik daripada perjalanan Isra al-Mi'raj, aku akan bersedia menghadapi ujian. Wahai Muhammad, ini Zakaria AS, kerana dakwah dia digergaji sampai terbelah 2 badan dia, lebih teruk daripada kamu lagi. Wahai Muhammad, ini Yahya disembelih oleh musuh Islam sampai dipotong leher dia. Nabi Zakaria digergaji. Nabi Ibrahim lagi teruk daripada kamu, berkorban untuk agama, dibakar dalam api. Banyak Nabi-Nabi yang susah payah kerana agama. Kalau kamu hari ini mengalami sedikit ujian, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara simboliknya Allah Ta'ala datang pertemukan Nabi dengan rakan-rakan seperjuangan dia. Sehingga Nabi SAW tak rasa bersendirian. Rupanya ramai kawan-kawan aku. 124,000 Nabi-Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, tak dapat dibayangkan kegembiraan. Yang pertama Allah bagi pada Rasulullah SAW, bertemu dengan semua insan-insan yang Nabi SAW sangat baca tentang sejarah Nabi ini dalam Quran. Masya Allah, aku baca tentang Nuh AS, ini orangnya, Masya Allah. Aku baca tentang Ibrahim, wassalamun ala Ibrahim, ini Nabi Ibrahim AS dah berjumpa, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dah mati Allah, hebatnya Allah Ta'ala ni dalam perjalanan Nabi nak pergi naik itu, Nabi-Nabi yang tadi nyuruh mereka di dunia dah naik ke langit, tuan-tuan. Maka perjalanan daripada bumi ni ke langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Hari ni tuan-tuan rasa dunia ni besar ke kecil? Semua orang cakap kecil je dunia ni, Ustaz, ya. Kita jumpa orang kampung kita di Mekah. Dengan Maulana ni nak jumpa dekat Jerantuk tak jumpa, tapi di Mekah jumpa. Kecil dunia ni, dia kata. Kan? Kecil dunia ni. Memang kecil dunia. Tuan-tuan naik kapal terbang di KLIA, mula-mula nampak besar KLIA. Naik Air Asia sampai tingkat atas sikit, dah nampak KLIA jadi besar kotak mancis. Naik lagi, atas awan, dunia, kampung semua dah tak nampak. Dah bangunan pencakar langit pun dah tak nampak dah, tuan-tuan. Nak beritahu kecilnya dunia. Hari ni siapa cinta dunia, sangat-sangat rugi. Allah nak beritahu hakikat dunia ni. Pada hari Nabi SAW Isra wal Mi'raj, Nabi nampak dunia ni seperti seakan-akan seorang wanita yang sudah sangat tua, yang sudah bongkok, yang sudah kerepot, tetapi masih ramai yang mencintai dunia ini. Masya Allah, Akbar. Akhirat, syurga yang begitu indah, tak ramai yang nak pergi cari syurga. Yang nak buru syurga ni tak ramai. Yang nak cinta dunia. Tuan-tuan hidup di zaman Covid ni rasa syok ke duduk dunia ni? Ke rasa macam
Ya Allah. Kan semakin sempit rasanya hari kita. Semakin hari semakin sukar, semakin berat. Inilah dunia tuan-tuan. Nak duduk berapa ribu tahun lagi di sini? Tak ada dah tuan-tuan. Kita kena buat persiapan. Andai kata Allah jemput saya pada bila-bila masa saja, saya bersedia untuk kembali ke kampung akhirat. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW naik. Maka tuan-tuan, yang ketiga tanda kebesaran Allah yang Allah tunjuk pada Nabi kita Muhammad SAW. Selama ini berkawan dengan Jibril, bahkan malaikat yang datang belah dada Nabi itu pun datang dalam rupa seorang manusia. Tapi seumur hidup tak pernah tengok wajah Jibril AS real punya, yang sebenarnya. Rupanya Jibril yang datang ke dunia, tiap-tiap kali datang jumpa Nabi menyamar dalam rupa seorang sahabat nama Dahyah Al-Kalbi. Wajah sahabat yang paling tampan sekali. Itulah wajah Jibril kalau datang ke dunia. Tapi ini first time dalam kehidupan saya tengok Jibril AS menjelma dalam rupa yang sebenar. 2 kali Nabi tengok Jibril dalam rupa yang sebenar. 1 kali di bumi, 1 kali di langit. Rupanya Jibril AS bila dia menjelma dalam rupa yang sebenar, Nabi kata Jibril AS mempunyai 600 sayap. Dan tingginya Jibril AS, kalau di kaki dipijak di muka bumi, kepalanya telah mencecah langit yang pertama. 500 tahun tingginya Jibril AS. Sebab itu, kalau Allah nak azab manusia ni, Allah tak payah turun sendiri untuk mengazab kita. Cukup bagi Allah Ta'ala hantar tentera-tentera Allah Ta'ala. Jibril ni ada juga Allah guna, walaupun banyak Allah gunakan azab manusia ni dengan berbagai-bagai makhluk yang lain. Untuk azab Namrud yang mengaku Tuhan pun Allah hantar nyamuk je. Lagi sombong manusia, lagi kecil musuh Allah hantar untuk binasakan dia. Tapi ada kaum yang mana Allah pernah hantar mereka, contohnya kaum Samud. Allah hantar mereka azab di mana Jibril AS jerkah mereka tuan-tuan. Tengking mereka dengan tengking Jibril AS pun mati dah. Ulama kata belum dia libas dengan sayap dia lagi, belum dia pijak lagi, belum dipukul lagi, baru ditengking mati dah habis. Fa asbahu fi darihim jathimin. Semua mati berlutut belaka. Kaum Samud tuan-tuan. Nak beritahu ini kekuatan yang ada pada Jibril AS yang menghantar wahyu kepada Nabi SAW. Sampai di langit yang pertama tuan-tuan, Nabi kita SAW dibawa tadi naik tu tuan-tuan dengan Mi'raj. Mi'raj itu ulama kata 2 penafsirannya. Satu tangga yang sangat laju macam lift tuan-tuan bawa. Masanya berapa saat saja dah sampai ke langit yang pertama. Yang kedua naik di atas Mi'raj. Mi'raj ini ada ulama tafsirkan itu permaidani ataupun sejadah yang diperbuat daripada emas tuan-tuan. Nabi naik sampai ke langit yang pertama, Jibril AS ketuk pintu langit. Langit dia ada pintu dia tuan-tuan. Bukan boleh masuk saja-saja dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala beritahu, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, Allah Ta'ala challenge manusia dengan jin, in istata'tum, kalau kamu mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembusi 7 patala langit dan bumi. Nak tembus bumi pun Allah cabar, nak tembus langit pun Allah cabar. Kalau mampu, kalau kamu rasa kamu hebat, kalau kamu rasa kamu kuat, maka Allah telah cabar kita untuk tembus 7 patala langit dan 7 patala bumi. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tak akan mampu untuk menembusi langit ini melainkan dengan kuasa yang Allah berikan. Nabi Muhammad pun kena minta izin. Jibril AS pun kena minta izin. Penjaga langit yang pertama tanya, man anta, siapa tuan? Jibril AS kata, ana Jibril. Ulama kata ada sikit macam lucu jugalah kat sini. Jibril AS ni kerja dia turun naik hari-hari. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kerja dia turun naik ke langit. Memang lalu di pintu itulah tuan-tuan. Tapi peliknya selalunya tak pernah tanya. Tengok macam kita lah, tengok stiker pada kereta VVIP, lepaslah tuan-tuan. Tapi ini kali kena sekat. Man anta, siap tanya pula, man anta, siapa kamu? Kalau kita hari ni kau tak kena bos, kan? Nak kena pecat, kan? Besok saya dah tak tengok muka awak lagi. Kalau kita lah tuan-tuan. Tapi Jibril ni dia tawaduk, kan? Dia malaikat. Dia tak marah ke malaikat tu, tanya dia. Dia kata, ana Jibril, saya Jibril tuan.
Ialah kami tak heran tentang Tuhan, tapi kami heran orang yang bersama dengan Tuhan itu, Muhammad ini. Sebab kami tak dapat permission daripada Allah Ta'ala. Tak ada diberitahu oleh Allah Ta'ala yang hari ini Muhammad akan naik ke langit. Kita dengar cerita dia sedang disakiti di bumi, tapi kita tak tahu yang hari ini dia akan dijemput, kerana jemputan itu sangat rahsia. Inilah ujian keimanan. Selepas 10 tahun sahabat Nabi buat usaha atas iman, Allah nak uji kepercayaan kita terhadap kewibawaan Nabi. Allah bawa Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj, nak tengok iman kita percaya tidak tentang pengalaman yang ditempuhi oleh Nabi SAW. Maka akhirnya Masya Allah diberitahu, Ma'ya Muhammad awaqad bu'itha, dia diutuskan oleh Allah ke langit. Maka dia beritahu, na'am, dia diizinkan untuk naik ke langit. Maka malaikat telah beritahu, wahai malaikat-malaikat sekalian, dengar sini berita gembira. Masya Allah. Kan? Macam kita lah orang kampung, tiba-tiba orang besar nak datang ke kampung kita, tuan-tuan. Kita pun tak sangka dia nak datang ke tempat kita. Malaikat-malaikat di langit dah lama dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak pernah bertentang wajah, bertentang mata dengan Nabi Muhammad. Kan? Macam beritahu kat ustaz lah, selalu tengok ustaz kat YouTube, tapi tak pernah tengok real. Kan? Orang Nabi Muhammad pun macam tu, selalu dengar tentang nama Nabi Muhammad, tapi tak pernah jumpa dengan orang. Maka hari itu, di saat Nabi SAW memijakkan kakinya ke langit, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah memberkati seluruh suasana alam malakut itu dengan Anwarul Muhammadiyah, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Seluruh malaikat merasa inilah hari yang paling bertuah, hari yang paling beruntung. Kita semua diziarahi oleh Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, insan yang teragung, insan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat begitu gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berjalan di langit yang pertama, pengalaman. Masya Allah, pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Macam kita kalau pergi berjalan ke luar negara, tuan-tuan, singgah satu stesen, tengok sekejap, pergi pula stesen lain. Di stesen yang pertama ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka bila Nabi Adam alaihissalam sampai je Nabi Muhammad di sana, dia beritahu, marhaban bil ibni salih wan nabiyyus salih. Selamat datang anak aku yang baik dan juga Nabi yang terbaik. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW bersembang dengan Nabi Adam AS lama. Nabi kata, aku tengok Nabi Adam ni tingginya 60 hasta, orangnya handsome. Tapi bila bersembang dekat ujung-ujung, Nabi Adam AS pandang belah kanan senyum sikit, pandang belah kiri dia menangis, tuan-tuan. Rupanya Nabi Adam bila tengok belah kanan dia senyum. Kenapa? Umat dia, anak cucu dia yang taat kepada Allah sangat sedikit dibandingkan dengan yang kufur pada Allah belah kiri, semua yang kafir, tuan-tuan. Sedih Nabi Adam AS, tak sangka sepeninggalan aku, anak cucu aku lebih banyak durhaka pada Allah berbanding dengan taat kepada Allah. Kalau kita jadi atuk, tuan-tuan, dengar berita cucu kita separuh beriman, yang banyaknya kufur pada Allah bila kita mati, macam mana perasaan kita, tuan-tuan? Bimbang. Sebab itu kena doa pada Allah daripada sekarang, minta Allah selamatkan keturunan kita, tak ada seorang pun kafir yang kufur pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala, selamatkan keturunan kita. Kalau tak doa, tuan-tuan, tak ada jaminan, tuan-tuan. Itu Nabi Adam setara dah doa dah, tapi pun pilihan daripada Allah Ta'ala. La yanalu ahadiz zalimin. Nabi Ibrahim doa minta anak cucu dia selamat. Allah kata, umat kamu yang zalim tak termasuk dalam doa ini. Tuan-tuan yang mulia, selepas itu, tuan-tuan, Nabi SAW dibawa pula naik ke langit yang kedua. Nabi kata, langit yang pertama jika dibandingkan dengan muka bumi ini, bumi menjadi kecil seperti kahalaqatin fi falat, seperti sebentuk cincin lingkaran di tengah padang pasir yang luas. Kita ambil cincin, lempar tengah padang pasir, lepas tu pergi cari. Jumpa tak, tuan-tuan? Begitulah kecilnya dunia pada pandangan penduduk langit. Bukan pada pandangan Allah. Pandangan Allah memang tak ada nilai dunia ni pun. Bagi penduduk langit, dunia ni cuma nampak bergemerlapan seandainya di muka bumi ni ada majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis ilmu. Majlis kita pada malam ini, kalau orang duduk dalam ni semuanya tawajuh pada Allah, dia bercahaya kepada penduduk di langit sebagaimana bintang-bintang mencahayakan penduduk di muka bumi ni, tuan-tuan. Orang langit nampak gelap je dunia ni, yang nampak cuma cahaya.
Dia tak kenal pun nama kita semua. Cuma dia tahu di sini ada majlis ilmu. Ya Allah, turunkan rahmat ke atas mereka. Naik langit yang kedua, tuan-tuan, 500 tahun. Fa'idha fiha, tiba-tiba di sana kata Nabi, aku tengok ada Nabi Allah Zakaria, Nabi Yahya AS dan Nabi Isa AS. Dua adik-beradik sepupu ada di sana, Masya Allah. Duduk di alam malakut. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita arwahul mu'minin. Roh-roh orang beriman bila kita mati esok, di mana roh kita nak pergi? Kalau orang soleh, dia akan diangkat ke langit, tuan-tuan. Bagi orang yang durhaka pada Allah, diletakkan di sijin, tuan-tuan, di bawah tempat yang sangat hina. Maka tuan-tuan yang mulia, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan Nabi Allah Isa AS. Ulama kata apa hikmah Nabi berjumpa dengan Nabi Adam? Kerana yang pertama, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi kita Muhammad SAW sifat-sifat yang ada para Anbiya SAW itu sangat mirip dengan sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Adam, tuan-tuan. Apa hubung kait Nabi Adam dengan Rasulullah? Apa persamaan Nabi dengan Rasulullah, Nabi Adam ni? Ulama kata Nabi Adam pernah dihalau daripada syurga disebabkan kesilapan dia. Dan satu hari nanti Nabi Muhammad pun balik Isra wal Mi'raj akan dihalau daripada kota Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Persamaan Nabi Adam dengan kita pula, nanti dalam syurga badan kita sama dengan badan Nabi Adam AS, tingginya 60 hasta. Dan umur kita nanti di dalam syurga sama dengan umur Nabi Allah Isa AS, 33 tahun. Dan Allah Ta'ala, apa persamaan Nabi dengan Nabi Allah Isa AS dan Nabi Yahya AS? Nabi Yahya dibunuh, tetapi Rasulullah SAW sama macam Nabi Isa diancam bunuh oleh umat. Malam Nabi hijrah tu, tuan-tuan, Nabi telah hampir dibunuh, tetapi Allah selamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah selamatkan nyawa Nabi Isa AS. Tetapi Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Muhammad, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi dia kemampuan. Dia ambil pasir, dia baca doa, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang kafir yang terkena pasir yang dibalik oleh Nabi semuanya tertidur. Allah selamatkan Rasulullah SAW. Nabi SAW naik pula ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS. Malaikat pun jumpa, Nabi Yusuf AS pun jumpa. Jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pernah didengki oleh adik-beradik dia. Samalah juga Rasulullah SAW diiri hati oleh bapa saudara dia, Abu Jahal. Orang yang dekat dengan Nabi SAW sangat iri hati. Abu Lahab sangat dengki dengan Rasulullah SAW. Ada juga adik-beradik yang kesian, macam Abu Talib kesian pada Nabi. Adik-beradik Nabi Yusuf AS pun kesian pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW masa berlakunya Fatah Mekah, Nabi SAW kata, aku akan ulangi kata-kata sahabat aku, saudara aku, Nabi Allah Yusuf AS. Nabi pernah hampir dibunuh oleh orang paling dekat. Tetapi bila mana Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah pada hari Fatah Mekah, hari itu orang-orang Quraisy yang menyakiti Rasulullah SAW, Nabi SAW beritahu, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tak ada sikit pencelaan daripada aku untuk kalian. Aku telah maafkan kalian. Idhabu wa antumul tulaqa, pergilah kalian berjalan ke mana saja, kalian telah dimerdekakan. Pergilah ke mana man dakhala bait Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia diselamatkan. Siapa masuk rumah Hindun, dia selamat. Siapa masuk rumah sekian-sekian, dia diselamatkan. Itulah kemurahan hati Nabi SAW. Orang yang pernah menyakiti Rasulullah dimaafkan oleh Nabi. Nabi Yusuf AS, abang dia pernah menyakiti dia, tetapi bila tiba waktu Nabi Yusuf AS nak bagi pembalasan, Nabi Yusuf AS telah tukar pembalasan dengan kemaafan. Masya Allah. Yang keempat, tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Allah Harun AS. Masya Allah, tuan-tuan mulia. Nanti wajah kita persamaan Nabi Yusuf dengan kita pula. Muka kita dalam syurga, ulama kata sama tampan dengan Nabi Allah Yusuf AS. Kalau dekat dunia ni, tuan-tuan, jangan ubah wajah kita. Kalau kulit kita hitam, jangan makan ubat bagi jadi putih, tuan-tuan. Hari ni banyak orang macam-macam produk di akhir zaman ni, tuan-tuan. Semoga Allah maafkan kita. Syaitan dia kata,
wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Antara bisikan syaitan pada manusia ni biar dia ubah ciptaan Allah. Biar dia ubah ciptaan Allah ke atas diri dia. Banyak hari ni di akhir zaman manusia nak ubah ciptaan Allah. Di dunia ni ikutlah wajah kita macam mana pun redha. Dalam syurga nanti semua orang lawa macam Nabi Allah Yusuf AS. Dunia sekejap je pun. Umur pun 40 dah. Apa lagi nak gaya-gaya sangat, nak handsome sangat. Redha je lah uban kita, apa semua Allah nak bagi, kita redha dengan takdir Allah Ta'ala. Sebab untuk kita menanti nikmat yang besar dalam syurga nanti, Allah bagi kita wajah setampan Nabi Allah Yusuf AS. Tapi ulama kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah marah kepada wanita Mesir. Marah mana marah, dia sebagai tu lah perempuan ya. Masya Allah. Dia kata kenapalah wanita Mesir tu sampai potong-potong jari tengok Nabi Yusuf AS. Kan? Baru tengok Nabi Yusuf pun separuh kecantikan. Dah siap potong jari dah, Masya Allah. Belum tengok kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok Nabi Muhammad SAW, hirih jantung pun tak sedarkan. Tak sedar diri, tuan-tuan. Lawanya Nabi Muhammad SAW. Sebab tu hari ni kita nak ambil lawa Nabi Muhammad tak boleh. Tapi kita ambil lawa sunnah Rasulullah SAW. Jadikan pakaian Nabi, penampilan Nabi sebagai penampilan kita, supaya kita pun nampak lawa macam Nabi Muhammad SAW. Boleh insyaAllah? Tuan-tuan yang boleh naik pula ke langit yang kelima. Ini baru separuh jalan ya, insyaAllah ya. Separuh jalan. Tuan-tuan yang mulia, naik pula ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun AS. Kan? Nabi Harun ni adalah satu Nabi yang disayangi oleh kaum dia. Nabi Muhammad nanti bila hijrah ke Madinah, orang Madinah akan sayang Nabi lebih daripada sayang keluarga dan adik-beradik sendiri, hatta sayang pada Nabi lebih pada sayang pada diri sendiri. Itu persamaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Allah Harun AS. Persamaan dengan kita tak ada Nabi Harun ni. Tetapi Nabi Musa AS naik pula ke langit yang ke-6, bertemu dengan Musa AS. Bila berjumpa dengan Nabi Musa AS, aku nak sembang lama sikit. Kan? Disambut Nabi, dia kata aku nak sembang lama sikit dengan Muhammad ni. Kenapa dia kata? Aku baca banyak kelebihan yang Allah nak bagi pada satu umat di dunia ni, 10 permohonan. 10 doa yang aku baca. Tetapi bila aku baca doa itu, ya Allah, jadikan umat ini umat aku, Allah kata tak boleh. Tilka ummatu Ahmad, itu semua untuk umat Ahmad, itu semua untuk umat Ahmad, itu semua untuk umat Ahmad. Musa AS kata, kalau semua kelebihan bagi ke umat Ahmad belaka, umat Musa dia dapat apa? Umat Musa tak dapat apa-apa. Tak ada guna kita jadi umat Nabi Musa AS. Kan? Semua kelebihan Allah bagi ke umat Muhammad. Jadi sekarang ni Muhammad datang jumpa dengan aku nak tengok sedang mana orangnya, setara mana orangnya. Masya Allah. Jumpa dengan Rasulullah SAW, Nabi Musa sembang lama, tuan-tuan. Dekat Nabi Muhammad nak pergi, tuan-tuan, waktu itulah Nabi Musa AS menangis. Masya Allah. Malaikat tanya, kenapa tuan menangis? Saya menangis kerana cemburu, wallahi. Saya cemburu dengan anak muda yang lahir kemudian daripada saya. Tetapi ternyata Allah pilih umat dia paling ramai jadi ahli syurga. Masya Allah. Dekat Nabi nak wafat, Allah sampaikan berita gembira pada Nabi. Bila mana Allah Ta'ala sampaikan berita, ala la yadkhulu ahadun al-jannata hatta tadkhula anta. Tak ada siapa diizinkan masuk ke syurga sehingga kamu orang pertama masuk dalam syurga, wahai Muhammad. Nabi SAW beritahu, aku gembira wahai Allah, tetapi apa yang kau sediakan untuk umatku wahai Allah. Maka Nabi SAW tanya pada Jibril AS. Jibril AS sampaikan kepada Nabi Muhammad, ala la yadkhulu ahadun al-jannata minal umam hatta tadkhula ummatuk. Tak diizinkan, tak dibenarkan, diharamkan seluruh umat untuk masuk ke syurga sehingga umat pula yang pertama akan masuk ke dalam syurga. Nabi sampaikan berita gembira, nahnu sabiqun al-akhirun, kita orang paling akhir datang ke dunia, tetapi diberikan keistimewaan paling awal masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sangat cemburu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik pula ke langit yang ketujuh, tuan-tuan. Di langit ketujuh dah letaknya Baitul Ma'mur, rumah Allah Ta'ala yang sentiasa makmur, sentiasa penuh 24 jam. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW masuk di celah-celah malaikat tadi. Nabi kata, aku tengok di luar pagar pintu Masjidil Haram menanti 70,000 orang malaikat. Di dalam malaikat sedang bertawaf satu pusingan 70,000. Yang 70,000 tadi selesai satu pusingan tawaf, akan dipersilakan keluar untuk memberi giliran pada orang lain juga.
malaikat pun ada jemputan umrah, masya-Allah. Jemputan haji. Insya-Allah kami pun dengan izin Allah Taala, kalau Allah izinkan 25 hari bulan ni berangkat menunaikan umrah insya-Allah. Kan? Itu dah Allah Taala izinkan. Duduk 3 bulan dekat Mekah, Madinah. Ini Allah izinkan pula tahun ini insya-Allah. Pani kita azam bulan puasa nak pergi dengan Sumayyah travel insya-Allah. Allahu Akbar, dengan saudara IJ kita bulan Ramadan, akhir Ramadan nak pergi umrah. Malaikat pun sama dijemput oleh Allah menunaikan umrah tuan-tuan. Tapi umrah dia 1 pusingan tawaf dia tuan-tuan. Kita hari ni Allah bagi 7 pusingan tawaf, 7 pusingan masya-Allah sa'i tuan-tuan. Allah Ta'ala muliakan umat akhir zaman. Lepas tu pergi Mekah berapa kali nak buat umrah lagi, tawaf sunat lagi boleh buat. Allah bagi keliling rumah dia sepuas-puas hati. Malaikat tak ada puas, dah kena balik dah tuan-tuan. Tetapi itulah hakikatnya. Rupanya dalam hadis menyebut Nabi kita SAW sampai di Baitul Ma'mur, bertemu dengan seorang manusia yang sedang bersandar pada dinding tembok Baitul Ma'mur. Yang mana ada ulama mengatakan dataran Baitul Ma'mur itu dinamakan Haziratul Qudsiyah, tempat yang paling suci di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Masya Allah. Kalau Nabi Musa AS sama macam orang Yaman, Nabi Isa AS sama macam Urwah bin Mas'ud. Tetapi bila aku datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS, aku dapati wajah Nabi Ibrahim persis macam muka Nabi kamu yang ini, kata Nabi SAW. Persis macam muka saya, Nabi Ibrahim AS. Cucu cicit bertemu dengan atuk moyang dia tuan-tuan. Masya Allah, berpeluk lama dengan Nabi Ibrahim, sembang lama, seronok sangat. Menjelang perpisahan dengan Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim beritahu, wahai Muhammad, sampaikan 2 pesanan daripada atuk kepada semua anak cucu di dunia. Yang pertama, sampaikan salam rindu atuk buat cucu-cucu semua di dunia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu hari ini kita dalam sembahyang kita berselawat kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seluruh alam memberi salam dan selawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Allah Ibrahim AS sampai hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia, dan yang kedua pesanan daripada atuk kepada anak cucu di dunia, ingatlah, beritahulah pada mereka semua, tanah yang paling subur adalah tanah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tanah syurga ni kita campak benih sekarang juga telah berbuah. Sekarang dia tak tunggu lama. Betapa suburnya tanah syurga, dan tanamannya adalah, ada 2 hadis. Satu menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuh sebatang pokok dalam syurga sekali sebut. Pokok-pokok dalam syurga, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buah-buahnya sebesar seekor unta. Kutufuha daniyah, boleh makan sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Buah-buah syurga ni, dia yang minta kita makan dia. Tuan tolonglah makan kami. Tuan tak nak makan saya. Tuan-tuan mulia, inilah buah-buahan yang Allah sediakan untuk kita dalam syurga Allah Ta'ala. Satu lagi riwayat menyebut, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Untuk mudahkan, maka gabungkan sekali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dapat tanam 100 batang pagi, 100 batang petang, 200 batang sehari, balik esok senyum tengok kita punya kebun penuh dengan pokok-pokok buah-buahan. Tapi kalau dekat dunia ni malas berzikir, tasbih ada tangan baru nak berzikir, tasbih hilang tak boleh zikir. Allah dah buat tangan kita ni tasbih tuan-tuan. Ini semua tasbih ni, kan? Tapi hari ini berapa banyak orang gunakan tangan untuk benda selain daripada berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh diringkahkan cerita lagi. Allah Ta'ala bawa Nabi kita SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya perjalanan daripada Muntahal Amar, perjalanan daripada Muntahal Amar yang paling bawah, dia ada Sidratul Muntaha paling atas, Muntaha paling bawah pun ada, Muntaha paling atas ada. Allah beritahu ta'arujul malaikatu war-ruh ilai fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Jarak daripada Muntahal Amar paling bawah ke Sidratul Muntaha perjalanannya 50,000 tahun perjalanan. Bayangkan.
Nabi Muhammad ni berjalan malam itu hampir perjalanan 50,000 tahun masanya tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau kita nak ukur, tak terukurlah dengan akal fikiran manusia ni. Sebab benda ni dengan iman. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi SAW beritahu, aku melihat pohon Sidratul Muntaha ni, Masya Allah, daunnya besar-besar. Dan buahnya sedang masak renum. Nak gugur, nak jatuh buah dia. Kan? Masya Allah. Daunnya seperti telinga-telinga gajah, Masya Allah. Dan masaknya seperti macam mana qilal hajar. Macam mana orang kata, kita panggil apa, pasu tu, macam pasu tu, labu-labu. Kan? Yang dibuat oleh orang-orang hajar. Tuan-tuan mulia, dan Nabi SAW beritahu, menggambarkan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Tak ada siapa pun mampu memperihalkan bagaimana indahnya pohon Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang tidak berduri, yang pohon gegasi usianya jutaan tahun. Tuan-tuan yang mulia, tak ada siapa pun mampu menceritakan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Pada hari Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha, Nabi kata, aku tengok di akar Sidratul Muntaha itu, di bawah kakinya mengalir 4 batang anak sungai. Nahrani Zahirani, 2 sungai zahir. Itu sungai Furat dan sungai Nil, mengalir daripada syurga ke dunia ni, Masya Allah. Ke negeri Mesir dan negeri Iraq, tuan-tuan. Dan yang kedua, Nahrani Batinani, 2 sungai yang batin. Tak disebutkan namanya. Tapi dalam Quran ada sungai nama Kautsar, ada sungai nama Salsabila, ada sungai nama Zanjabila. Wallahu alam sungainya macam mana. Tetapi sangat indah, tuan-tuan. Bayangkan pokok yang tua, yang sangat besar, sangat cantik, dan di bawahnya ada sungai yang mengalir 4 batang anak sungai, bermuara daripada Sidratul Muntaha, mengalir ke dunia, mengalir ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah beritahu Quran, faghasyaha ma ghasya. Allah telah tambah lagi kilauan pohon Sidratul Muntaha yang sudah bercahaya tadi dengan cahaya, ada sebagian ulama kata dengan cahaya malaikat. Ada ulama kata dengan cahaya yang berbeza-beza. Lantai Sidratul Muntaha tadi di tiles ataupun ditatahkan pula dengan emas. Cahaya daripada kilauan malaikat tadi terkena simen daripada emas. Bayangkan betapa bercahayanya kilauan pohon Sidratul Muntaha. Hanya Rasulullah SAW saja yang mengecap nikmat itu, tuan-tuan. Kita tak pernah tengok pokok tu. Kalau zaman sekarang kita pergi, tentu kita selfie dengan pokok tu, tuan-tuan. Tapi dah, kalau pergi ke sana, handphone pun tak jalan dah. Lain tak ada. Kan? Sidratul Muntaha. Jadi tuan-tuan, kenangan itu diabadikan oleh Rasulullah dalam hati dia buat selama-lamanya. Terima kasih Allah. Belanja aku pada hari ini, tengok Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kan? Kemudian tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala faghasyaha maghasya, Allah liputi Sidratul Muntaha dengan liputan yang hanya Rasulullah SAW saja yang mengetahui keadaannya. Maka dalam menyebut tentang Sidratul Muntaha, Allah beritahu indaha jannatul ma'wa. Rupanya bersebelahan dengan Sidratul Muntaha itulah letaknya jannatul ma'wa, syurga yang diidam-idamkan oleh manusia. Nabi pun berjalan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Di depan pintu syurga itu, di pintu gerbangnya, Allah Ta'ala tulis 3 kalimah, tuan-tuan, yang ditulis dengan tinta daripada emas. Atas sekali, Masya Allah, la ilaha illallah. Tengok Muhammad Rasulullah, nama aku ada dekat pintu syurga, Masya Allah. Ajib ya Allah. Sayangnya Allah pada Rasulullah. Kalau kita sampai di pintu gerbang istana raja, raja tulis nama kita, tuan-tuan, dekat pintu gerbang tu. Bangga tak kita, tuan-tuan? Rasulullah SAW namanya tersergam, terpahat di pintu syurga Allah Ta'ala. Nanti kita nak masuk, kita nampak. Yang kedua, tuan-tuan, luahan hati ahli syurga. Ahli syurga bila masuk syurga nanti beritahu, ma qaddamna wajadna. Harta yang kami hantar ke syurga, semua kami dah dapat. Amalan yang kami hantar, yang kami hantar ke akaun akhirat, semuanya sahamnya kami dah terima dia punya hasil dia. Kan? Wa ma akalna rabihna. Harta yang kami dah makan di dunia, kami dah makan nasi lemak, nasi dagang, nasi kabu, semua dah kami dah untung dah di situ. Tapi wa ma tarakna khasirna. Harta yang kami tinggal untuk anak isteri kami, itu semua kami dah rugi kalau kami tahu. Semua kami belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Yang akhir sekali, ummatun mudhnibatun, umat pendosa. Warabbun ghafur. Tetapi kita ada Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Doalah kepada Allah untuk kita dapat masuk syurga. Dan Nabi beritahu tak ada siapa dapat masuk syurga dengan amalannya sendiri, termasuk diri aku, melainkan Allah Ta'ala liputi rahmat ke atas diriku. Dengan rahmat Allah juga aku dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nabi pun melangkah masuk dalam syurga berjalan, tuan-tuan. Jibril teruja tengok syurga. Jibril yang malaikat. Nabi SAW tengok syurga lagi lah, tuan-tuan. Manusia tengok syurga. Allahu Akbar. Nabi Idris tengok syurga, tak nak balik lah ke dunia, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad tengok syurga, masih nak balik. Kenapa? Sayang pada umat di dunia. Masih ramai yang kufur pada Allah Ta'ala. Nabi berjalan tengok syurga, tiba-tiba Nabi mendengar bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal mengiringi perjalanan Nabi masuk ke syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, sahabat Bilal ini banyak korban untuk agama di dunia. Dia adalah sahabat awalun, yang terawal, yang susah payah kerana Islam. Tiap-tiap malam dipukul sampai ke subuh, tuan-tuan. Badan Bilal radhiyallahu anhu penuh dengan bengkak-bengkak dan luka-luka. Bilal diheret di atas padang pasir pada siang hari. Di petang hari dibawa oleh anak-anak muda, diikat leher dia, tuan-tuan, disepak, dipukul, diterajang oleh anak-anak muda. Susah payah Bilal kerana agama, menyebabkan Allah Ta'ala angkat darjat Bilal setinggi-tinggi darjat orang yang masih berjalan di dunia, tetapi tapak kakinya sudah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi kata, ya Allah, bertuahnya Bilal ini. Mudah-mudahan balik nanti aku akan cerita pada dia, supaya bertambah semangat dia. Nabi berjalan lagi, tengok sebuah istana yang sangat cantik. Nabi nak masuk. Nabi tanya, ini istana milik siapa? Dia kata, milik lelaki Quraisy di kalangan umat tuan. Istana siapa? Katanya, inilah istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertuahnya Umar. Allahu Akbar. Aku tadi nak masuk, tapi teringat Sayyidina Umar ni orang kuat cemburu, jadi aku tak boleh masuk. Nanti kalau aku masuk, dia marah aku. Rasulullah masuk syurga, saya tak minta izin ya. Kan? Jadi tak boleh. Jadi saya pun takut. Bila Nabi turun ke dunia, beritahu, wallahi Umar, petang malam semalam aku tengok istana kamu begitu indah, dengan begitu sekali perhiasan Allah Ta'ala sediakan. Tuan masuk tak dalam istana saya? Saya tak masuk sebab saya teringat, Masya Allah, kamu ni orang kuat cemburu, wahai Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar menangis. Wahai Rasulullah, afa'alaika aghir ya Rasulullah, patut ke saya cemburu pada orang macam tuan? Patutnya tuan masuklah istana saya, tengoklah, supaya saya nanti Masya Allah dapat semangat lebih lagi bila dah melihat, mendengar cerita tentang nikmat yang Allah telah sediakan untuk saya. Itulah kasih sayang sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW naik sampai ke, Masya Allah, syurga Jannatul Firdaus, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi SAW beritahu, syurga Jannatul Firdaus ini adalah syurga yang terindah, syurga yang terbaik, syurga yang paling istimewa, syurga yang paling tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, tidak ada beza jarak antara penghuni syurga Jannatul Firdaus dengan untuk melihat zat Allah, wajah Allah, melainkan ridaul kibriya, melainkan selendang, orang panggil kebesaran dan keagungan Allah. Kalau tak, penghuni syurga Jannatul Firdaus boleh tengok Allah setiap masa. Lagi dekat dengan syurga, dengan Jannatul Firdaus, orang sana lagi banyak peluang untuk tengok Allah Ta'ala. Orang lain sekali-sekala dijemput. Tapi penghuni syurga Jannatul Firdaus, Nabi kata seluruh sungai-sungai di syurga mengalir daripada syurga Jannatul Firdaus. Untuk itu, kalau kalian berkesempatan untuk berdoa minta syurga, jangan pernah lupa untuk memohon syurga Jannatul Firdaus. Mintalah syurga Jannatul Firdaus, tuan-tuan. Allah suruh minta, tapi hari ini berapa ramai yang memohon pun tak nak. Nak bagi free, nak suruh minta, tapi tak nak minta. Sombong namanya, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan sombong, mintalah pada Allah. Memang kita tak layak. Imam Syafi'i kata, lastu lil firdaus ya Allah. Saya tak layak untuk masuk syurga Jannatul Firdaus. Memang tak layak, confirm tak layak. Tapi ya Allah, izinkan kami masuk ke syurga Jannatul Firdaus. Sebab apa? Kami tak mampu nak menanggung siksa neraka-Mu ya Allah. Nabi SAW keluar daripada syurga, dia kata kesimpulan, aku balik daripada syurga, aku tengok, aku dapati kebanyakan penghuni syurga adalah orang-orang miskin yang dhaif di kalangan umat aku. Kebanyakan mereka adalah penghuni-penghuni syurga. Sebab tu kalau kita miskin, jangan bersedih, tuan-tuan. Musim PKP, orang lain dapat kerja, kita tak ada kerja, kita kena buang kerja. Jangan sedih, tuan-tuan. Ini adalah merupakan salah satu daripada tanda yang Allah Ta'ala suka pada kita, nak jadikan kita ni calon-calon ahli syurga di kalangan orang miskin, orang susah, orang yang melarat, orang yang merempat, orang yang tak dipandang oleh manusia. InsyaAllah mudah-mudahan mereka lah calon yang paling ramai Nabi tengok dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan berarti orang kaya tak masuk syurga, orang kaya pun masuk syurga, tapi paling ramai orang miskin. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Ta'ala keluarkan Nabi daripada syurga, Nabi tengok neraka pula, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan Nabi SAW sangat-sangat takut.
Daripada neraka Hawiyah sampai neraka paling tinggi, setiap satu neraka ditanya oleh Nabi kita SAW satu persatu. Neraka Hawiyah untuk orang munafik di kalangan umat Tuhan. Neraka Sakar untuk orang yang meninggalkan solat di kalangan umat Tuhan. Neraka Sakar ini Nabi kata, kalau dibukakan pintu neraka Sakar sebesar lubang jarum pun, air selautan dalam dunia ni, air laut dalam dunia, semuanya akan kering dalam sekelip mata. Begitu sekali menakutkan gambaran neraka Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW beritahu seketul batu jatuh daripada tebing neraka Jahannam 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Sebab itulah Nabi SAW, Masya Allah, bila tengok neraka, sampai ke neraka Jahannam, tuan-tuan, Nabi SAW tanya pada Jibril AS, neraka Jahannam untuk siapa ya wahai Jibril. Jibril AS tunduk malu, tak nak beritahu Rasulullah, saya tak nak tuan sedih. Malam ini bukan malam sedih untuk tuan, malam ni malam gembira untuk tuan. 3 kali Nabi desak, wahai Jibril, tolong beritahu pada aku neraka Jahannam untuk siapa. 3 kali Jibril AS tolak. Pada kali yang terakhir Jibril AS beritahu, ya Rasulullah, kalau tuan nak tahu, inilah neraka yang Allah sediakan untuk umat tuan yang mati melakukan dosa besar dan tak sempat bertaubat kepada Allah, mati tak sempat taubat, kesemuanya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Waliyazbillah. Sebab itu pulang daripada neraka Jahannam, Nabi balik, tuan-tuan, masuk ke tempat solat orang perempuan. Balik daripada Isra' wal Mi'raj. Nabi beritahu pada orang perempuan, aku nak bagi nasihat khusus kepada kalian. Kan? Selepas nasihat tadi, wanita-wanita pada waktu itu, tuan-tuan, semua ambil barang-barang kemas, lempar pada Bilal. Wahai Bilal, ambil semua ni, kami nak tebus diri kami daripada azab neraka. Nabi kata, aku wasiat kepada kalian, jagalah diri kalian. Kerana malam semalam, waktu aku pergi ke neraka Jahannam, golongan yang paling ramai dalam neraka Jahannam adalah di kalangan kaum wanita. Lebih-lebih lagi lah di akhir zaman. Akhir zaman ni Nabi beritahu, di akhir zaman banyak sekali wanita-wanita ahli neraka. Rubba kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nampak zahirnya macam dia berpakaian, tapi sebenarnya dia dah tak ada beza dah berpakaian dengan tak ada pakaian. Semua orang boleh baca dia punya diri dia, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, ma'ilat mumilat. Dia pun tergoda dengan orang lelaki yang tampan, orang lelaki pun tergoda dengan dia. Inilah benda yang Nabi SAW sangat takut pada kita di akhir zaman. Perzinaan banyak berlaku. Kenapa? Dibuka pintunya oleh kaum Hawa. Semoga Allah telah melindungi ibu-ibu di belakang sana. Bila ditanya oleh para sahabat, kenapa wanita paling ramai dalam neraka, Nabi beritahu disebabkan 2 dosa. Yang pertama, kufranul ashir, durhaka pada suami. Hari di akhir zaman, bergaduh dengan suami, keluar pada rumah, tak minta izin. Sampai suami rasa macam hina sangat. Di akhir zaman banyak berlaku perceraian, banyak berlaku kufran, durhaka pada suami, tidak bersyukur di atas kebaikan yang suami bagi. Orang luar buat kebaikan pada kita, sikit pun kita nampak. Tapi suami buat kebaikan untuk kita, seumur hidup kita tak nampak kebaikan dia. Semoga Allah lindungi kita. Yang kedua, tuan-tuan, wanita ni kata Nabi banyak menggunakan mulutnya untuk mengumpat, mengata orang, mengadu domba. Tapi bukan berarti lelaki selamat, tuan-tuan. Orang perempuan ni selalu gitulah, kan, kekuatan dia pada mulut. Tetapi kita doalah pada Allah, Allah selamatkan mak ayah kita, adik-beradik kita, kan, masya-Allah. Tetapi wanita zaman Nabi, dia gunakan itu sebagai motivasi untuk dia lindungi diri dia. Kalau Nabi sebut orang tu ada, saya tak nak jadi golongan itu. Dan Nabi nampak seorang wanita yang taat pada Allah masuk ke neraka disebabkan dia pernah bela seekor kucing, tak bagi makan, tak lepaskan kucing tadi, makan makanan di luar, tiba-tiba kucing tadi mati. Ini saya takut sangat, tuan-tuan. Kita suka bela kucing, suka bela ayam, suka bela ikan. Balik-balik rumah tengok ikan mati, balik-balik rumah tengok kucing mati. Kita bimbang, tuan-tuan, ya? Sebab itu istighfar, taubat pada Allah, minta ampun pada Allah. Kemudian naik lagi, tuan-tuan, sampai ke, tuan-tuan, dipanggil muntaha lah tu. Muntaha itu sempadan antara alam Jabarut dengan alam malakut, tuan-tuan, masya-Allah. Sampai di sana Nabi SAW ajak Jibril AS, wahai Jibril, kita marilah sama-sama masuk. Kan? Kita kan berjalan bersama tadi daripada awal. Jibril AS kata, hajat di hati memang nak teman Tuan sampai ke mana-mana pun. Kan? Sebab Tuan kekasih hati saya. Tetapi Allah Ta'ala tak izinkan kami, malaikat, sampai di sini saja, tempat terakhir, langkah terakhir saya boleh mengiringi Tuan. Kalau saya melangkah selangkah ke depan, jasad saya besar ini pun akan terbakar. Tapi Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berkat pengorbanan Nabi untuk agama Allah. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mendapat kebaikan, nak dapat bantuan daripada Allah, nak dapat ta'yidatil ghaibiyah, nak merasa pertolongan ghaib daripada Allah, tak dapat 100% macam Nabi Muhammad. Sebenarnya Allah tunjuk pada Nabi Muhammad, ini baru sikit kami tunjuk layanan kami kepada para da'i, kepada orang yang buat kerja dakwah ni. Ini baru sikit je kami tunjuk di dunia ni, baru sikit. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Kalau kami buka semua, tenang mata kamu ni, sejuk hati kamu ni. Bahkan ulama kata kalau Allah buka semua, pecah jantung manusia nak tengok betapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang berkorban untuk agama. Tetapi tuan-tuan, Allah baru buka sikit untuk Nabi. Ini untuk Rasulullah. Untuk kita tak adalah macam tu. Tapi tak dapat banyak pun, sikit pun alhamdulillah lah. Kan? Sebab itu kalau kita berdakwah macam Nabi, jangan sedih. Kalau orang hina kita, orang kata kita, orang halau kita, orang sisih kita, orang hina kita, orang buat macam-macam, orang fitnah kita. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW dah tunjuk, kalau malam Isra' al-Mi'raj Rasulullah dapat sebanyak itu, kita tak dapat 100% pun, dapat sikit daripada apa yang Nabi dapat. Tak dapat semua, dapat satu pun cukup lah tuan-tuan, daripada apa yang Nabi dapat. Itu sebenarnya satu motivasi untuk kita semua. Jadi sampai di sana tuan-tuan, Allah izinkan. Sebab itu hari ni pun kalau kita berdakwah tuan-tuan, kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni keluar jemaah tuan-tuan, pergi 4 bulan merata-rata. Kadang-kadang dia terfikir, aku ni kalau tak buat dakwah ni tak sampai ke sini ni. Tak sampai ke Mexico, tak sampai ke Honduras, tak sampai ke Nicaragua, tak sampai ke Amerika. Tetapi bila kita buat kerja agama ni tuan-tuan, Allah sampaikan kita ke tempat yang kita tak sangka. Nabi Muhammad tak pernah menjangka nak pergi ke alam Jabarut tuan-tuan. Tapi Allah izinkan Nabi. Sebab Nabi dah buat kerja yang Allah redha. Nabi dah diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan dah rahmati oleh Allah, sampai di sana tuan-tuan, itu tempat rahsia tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok para muhaddisin, sampai di alam Jabarut, dia tak cerita apa yang berlaku antara Nabi dengan Allah Ta'ala, perbualannya, layanannya. Tetapi tuan-tuan, sudah tentu kita ni orang luar, macam wartawan, dia tak boleh masuk mahkamah tuan-tuan, tapi dia boleh agak-agak lah, ini perbicaraan tu apa yang nak cerita tentang apa sebenarnya. Mesti kita dapat bayangan. Kalau kita bayang Nabi dah duduk di sana, mesti ada pertemuan dia dengan Allah tu, pasti pertemuan yang sangat indah. Layanan pun pasti sangat istimewa. Dan tempat Allah letakkan Nabi itu, tempat yang paling tu, bicara ayat yang paling lembut Allah bercakap dengan Nabi. Dah tentu Allah bagi layanan yang sangat istimewa. Dan akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, perbualan Nabi itu Allah sebut dalam Quran, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah wahyukan kepada hamba-Nya apa yang Allah nak wahyu. Bersembanglah Nabi dengan Allah Ta'ala, kemuncak daripada bual bicara tadi. Kemuncak daripadanya Allah izinkan Nabi Muhammad SAW, hari ini wahai kekasihku Muhammad, aku nak buktikan kepada kamu, aku tak pernah tinggalkan kamu, aku tak pernah biarkan kamu. Hari ini aku nak nak sejukkan mata kamu dengan mengizinkan kamu melihat zat aku. Masya Allah. Allah bagi nikmat yang sepatutnya diakhirkan dalam syurga, nanti semua manusia dapat tengok Allah. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu semua akan dapat tengok wajah Tuhan kamu di hari kiamat nanti. Tetapi kerana Allah terlalu redha dengan Nabi Muhammad, Allah dahulukan nikmat paling akhir dalam syurga untuk Rasulullah dah dapat di dunia ni tuan-tuan. Tengok Allah Ta'ala. Tetapi sepakat ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan, Nabi tengok Allah bukan dengan mata zahir, tetapi dengan mata hati. Bila sebut mata hati ni, hilanglah khilaf. Kalau sebut mata zahir ni, ada khilaf lagi. Kan orang pula petikaikan pula. Jadi tak nak khilaf. Kita kalau boleh dalam bicara ilmu ni, kita keluar daripada khilaf. Disunatkan kita ni keluar daripada khilaf. Jadi keluar daripada khilaf, semua golongan terima. Kalau sebut tengok dengan mata hati, semua golongan kata kami terima, tak ada bangkangan. Kalau sebut kata tak ada, kami tak tahu apa yang Allah sembang dengan Nabi Muhammad, bicara rahsia. Kita sembang dengan isteri kita, kekasih kita, takkan kita nak cerita ke orang malam tadi aku sembang tu semua A sampai Z, nak cerita ke orang apa? Tak jadi rahsia lah. Jadi biarlah kenangan jadi kenangan. Tuan-tuan yang mulia, setelah mana selesai Allah layan Nabi dengan layanan diraja, tetamu raja segala raja. Allahu Akbar. Tak dapat nak dibayanglah, sebab layanan Allah Ta'ala kepada hamba yang paling dikasih. Kemudian tuan-tuan dipendekkan cerita, menjelang perpisahan Nabi,
ulama kata hebatnya Rasulullah ni tuan-tuan, di alam Jabarut sana 2 kali Rasulullah zahirkan kasih sayang daripada umat dia. Nabi tak minta, tapi dalam jauh di sudut hati Nabi, ya Allah, Nabi tak cakap lah, tapi Allah tahu hati Nabi. Ya Allah, aku dah dapat layanan yang begitu istimewa daripada engkau malam ini, layanan yang tak pernah kau bagi pada sesiapa pun. Tetapi agak-agaknya aku nak balik ni, apa oleh-oleh daripada langit, daripada aras untuk aku bawa balik untuk umat aku di dunia. Kalau setakat balik aku cerita Isra' Mi'raj dekat diorang kata seronok lah Nabi. Kalau kita sekarang ni kawan-kawan kita cakap untunglah, kan? Kita type bawah dia, untunglah. Dalam Facebook kita tulis tak? Oh, ustaz dapat makan sedap malam ni, untunglah. Man, itu je lah kita boleh komen. Kalau Rasulullah balik tak bawa semayang, tuan-tuan, kita kata untunglah Rasulullah. Tapi kami dapat apa? Kan? Tetapi rupanya untuk umat Nabi Muhammad SAW ni Allah dah sediakan satu hadiah yang sangat-sangat istimewa. Hadiah daripada langit, tuan-tuan, daripada Allah untuk kita di muka bumi. Ibadah solat yang akan menyelesaikan seluruh masalah manusia dalam hidup ni. Tuan-tuan yang mulia, ulama kata Nabi tak minta pada Allah, tapi Allah tahu Nabi nak sesuatu untuk umat dia. Maka wahai kekasihku, walaupun kamu tak minta, tetapi aku akan bagi kepada kamu satu hadiah yang sangat istimewa, yang mana Allah tahu sepanjang perjalanan Isra' wal Mi'raj, gambaran yang paling mengkagumkan Nabi Muhammad SAW. Nabi begitu kagum melihat ibadahnya para malaikat di alam malakut sana. Jadi untuk umat kamu, aku ambil gabungan transformasi. Gabungan, bukan transformasi, dipanggil apa? Formasi. Bukan transformasi. Formasi daripada susunan ibadah seluruh para malaikat di alam malakut. Kalau malaikat di alam malakut sana boleh takbir saja, zikir saja, rukuk saja. Tetapi untuk umat Muhammad SAW, aku gabungkan seluruh ibadah para malaikat. Aku cantumkan menjadi sembahyang 2 rakaat. Aku ambil takbirnya malaikat, aku ambil qiyamnya mereka, aku ambil rukuknya mereka, aku ambil sujud mereka, aku ambil tasbih mereka. Bahkan aku tambah lagi bacaan yang malaikat tak pernah baca, suratul Fatihah, surah yang tak pernah aku bagi pada sesiapa. Aku izinkan surah ini untuk umat Muhammad baca dalam sembahyang mereka. Dan Allah telah ambil pula tahiyat, yang mana sebahagian ulama kata itulah perbicaraan antara Nabi dengan Allah Ta'ala. Khulasahnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada dalam hadis cerita ni, tetapi sebahagian ulama mengatakan itulah bayangan daripada perbualan antara Nabi dengan Allah di alam Jabarut sana, tuan-tuan. Allah hadiahkan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi balik dapat hadiah semayang ni, happy sangat, gembira sangat, puas hati sangat. Sebab inilah hajat umat aku. Inilah umat aku nak ni. Hadiah paling besar sekali, hadiah daripada arasy Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan mulia, kasih sayang yang kedua, tuan-tuan, Nabi turun ke langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa AS. Musa AS kata, wahai Muhammad, aku merayu kepada engkau, mintalah diskaun daripada Allah Ta'ala. Sebab pengalaman saya, umat saya ni banyak waktu, 50 waktu semayang. Nak pujuk dia orang semayang ni sampai letih aku ni. Nabi Musa ni letih. Kalau boleh watan senang, kan? Ini tak boleh nak watan. Kalau boleh tampar, aku tampar. Tapi tak boleh nak watan, tak boleh nak marah. Tapi letih memujuk umat aku semayang ni. Jadi aku tak nak benda ni berlaku pada umat kamu. Jadi mintalah sallallahu at-takhfif, minta Allah bagi keringanan sikit. Setiap kali Nabi pulang menghadap Allah, minta diskaun, Allah bagi 10 potong. 50 potong jadi 40. Minta lagi kurang Nabi ni, merayu pada Allah. Daripada 50 minta kurang jadi 30. Turun lagi, Nabi Musa kata jangan, minta kurang lagi pada Allah Ta'ala, sampai jadi 5. Nabi Musa kata 5 pun kalau boleh minta kurang lagi. Dia kata tolonglah Musa, aku dah segan dengan Allah Ta'ala. Dah lah hadiah mahal, minta kurang pula, kan? Jadi akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sembahyang. Dan Allah firman dalam sebuah hadis kursi, tilka khamsu salawatin, itulah sembahyang 5 waktu iftaratuhunna ala ummatik.
Aku telah fardukan ke atas umatmu, wahai tu'indi ahadan, aku berjanji pada diri aku dengan sebuah perjanjian yang muktamad, annahu man hafaza alaihinna, siapa yang jaga sembahyang di sungguh-sungguh, adkhaltul jannah, aku pasti masukkan dia ke dalam syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa umat kamu tak jaga sembahyang, tak termasuk dalam perjanjian aku. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia, sampai di Baitul Maqdis, bergerak Nabi naik burak tuan-tuan, balik semula ke kota Mekah. Pada waktu itu tuan-tuan, orang pun dah selesai sembahyang subuh tuan-tuan. Waktu itu Abu Jahal mundar-mandir keliling Baitullah. Tengok nampaknya Muhammad semalam sedih. Tapi hari ni balik muka dia bercahaya. Orang baru balik ziarah Allah ni tuan-tuan, wajah dia bercahaya berkilauan. Nampak macam happy sangat, excited sangat Muhammad pagi ni. Dia Abu Jahal ni kerja dia memang gitulah. Kan? Nak menganjur orang, nak mempersendakan orang. Tapi Nabi Muhammad dah tak peduli dah Abu Jahal ni. Kan? Masya Allah. Abu Jahal kata, ada benda nak share dengan kita orang ke? Dia kata, ada sangatlah, aku nak sampaikan cerita Isra wal Mi'raj kepada kalian. Maka Abu Jahal suruh orang Arab kumpul. Kali inilah kalau Muhammad ni menipu, dia bercakap benda yang pelik-pelik, semua orang Arab akan tolak dia. Tetapi Nabi sudah sampaikan berita tadi, banyak orang tepuk dahi, banyak orang tak percaya. Memang Muhammad ni pembohong, memang tukang sihir. Ada orang ugut Nabi Muhammad. Kalau betul sangat engkau cerita, cuba ceritakan kepada kami bagaimana gambaran Masjidil Aqsa. Tiangnya macam mana, dindingnya macam mana, binaannya macam mana, lokasinya, location bangunan itu di mana-mana. Nabi SAW panjat atas tiang, atas sebuah batu. Nabi dinampakkan oleh Allah gambaran menyeluruh tentang Masjidil Aqsa. Nabi cerita satu-satu. Sebab kali pertama pergi tak ada nak kira, bukan pergi tu nak kira tiang. Kan, macam saya datang ke Masjid Surah tuan-tuan ni, kali pertama datang, betul ke Maulana sampai ke surah Al-Mustaqim? Cuba cerita kami berapa kipas ada dalam surah tu? Memang saya tak boleh cerita sebab bukan saya datang nak kira kipas. Tapi nak percaya juga orang kafir tak percaya, kalau tak percaya. Nabi pun cerita kira. Betul belaka weh. Betul tuan. Kalau betul memang sah lah dia tukang sihir. Masya-Allah. Pula dah tuan-tuan. Tadi tanya, ingatkan petanya dah betul, berimanlah pada Allah. Tapi masya-Allah manusia ni dah tak boleh nak bagi alasan, dia kata ini sihir belaka. Masya-Allah. Itulah jawapan. In hadza illa sihrun mubin. Ini salah tukang sihir nyata. Tapi bila disampaikan berita ini kepada orang yang beriman pada Allah Ta'ala, percaya pada Nabi, kawan Nabi sejak kecil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau yang menerima pengalaman Isra Mi'raj ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawan karib aku. Allah ceritakan, Allah bagi pada dia, dicerita pada kita lebih hebat daripada perjalanan Isra Mi'raj ini pun kami percaya. Beribu kali ganda pun tak kisah. Mulai daripada hari itu Allah bagi gelaran As-Siddiq pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia benar dan dia membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita malam ini dapat maqam, dapat gelaran As-Siddiq. Itu kita percaya segala berita yang sampai daripada Nabi Muhammad, walau beribu kali ganda, di luar kemampuan akal kita nak fikir. Sebab yang berbicara tadi bukan orang biasa, tetapi As-Sadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, pagi itu Nabi balik berehat, letih lah tuan-tuan, pergi Isra Mi'raj, balik tidurlah sekejap. Waktu zuhur datang malaikat Jibril kejut Nabi untuk ajar sembahyang zuhur. Ini cara sembahyang dia. Sebab tu kalau orang anti hadis, dia tak percaya Quran, dia tak percaya hadis tuan-tuan, mana cara belajar sembahyang? Tak ada sebut dalam Quran. Cara belajar sembahyang ini sabit daripada hadis. Jibril datang ajar Nabi, ini sembahyang zuhur 4 rakaat, ini sembahyang asar 4 rakaat, ini sembahyang maghrib 3 rakaat, ini sembahyang isyak 4 rakaat, ini sembahyang subuh 2 rakaat di awal waktu. Esok diajar pula akhir waktu 2 hari Jibril AS ajar sembahyang, dan Nabi kumpul para sahabat, serahkan ibadah hadiah sembahyang ini, souvenir, oleh-oleh yang terindah, yang paling mahal dalam syurga Allah Ta'ala, yang Nabi beritahu, ju'ilat qurratu aini fi salah, aku menghargai dalam dunia ini 3 benda. Yang pertama sekali sembahyang, yang kedua wanita, yang ketiga wangi-wangian. Nabi menganggap sembahyanglah hadiah yang paling mahal sekali Allah bagi. Maka tuan-tuan, berbalik pada cerita kita hari ini tuan-tuan. Akhir zaman ni banyak orang mengadu. Kadang-kadang jumpa kita, ustaz, kenapa hidup saya ni tunggang langgang? Hidup saya ni upside down. Isteri saya bergaduh dengan kami hari-hari.
Sampai kita ni dah sampai ke tahap nak bercerai, dah sampai ke mahkamah, sampai macam-macam. Hidup saya, kerja saya pun terganggu banyak. Tuan-tuan yang mulia, ulama kita ajar segala masalah berlaku dalam hidup kita, cari kesilapan kita dalam solat. Sampai ada satu orang anak murid bawa air pada tuan guru dia, bawa air di atas dulang, tiba-tiba air tumpah. Maka dia kata, cek kesilapan kamu dalam sembahyang. Rupa-rupanya tuan-tuan, hidup kita ni, kebaikan dia, ketertiban dia, keharmonian dia, kestabilan perjalanan hidup kita ni sangat bergantung pada sembahyang. Allah bagi sembahyang pada orang beriman, tak mungkin hidup orang beriman lebih buruk daripada kehidupan orang kafir. Kenapa? Kerana kita ada sembahyang. Orang sembahyang ni sebenarnya dia sedang menyusun kehidupan dia. Sebab apa? Kita tak biar diri kita yang menyusun kehidupan kita. Kalau kita susun kehidupan kita, Allahumma la takilna ila anfusina tarfat ain, ya Allah jangan serahkan kami mengatur hidup kami walau sekelip mata. Kalau kami mengatur kehidupan kami, maka binasalah kehidupan kami. Biar Allah atur. Tapi cara nak bagi Allah atur, itu perbaiki solat kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tak ada hikmah yang paling besar daripada Isra' wal Mi'raj, melainkan Allah nak bagi kita ni semayang. Bila kita mula jaga semayang, man aslaha fima bainahu wa bainallah, siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu fima bainahu wa bain khalqi, Allah pasti akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk. Sebab itu tuan-tuan mulia, hari ni kalau ada siapa ada masalah dalam hidup dia, perbaiki semayang, ihtimam dengan semayang, terutama semayang malam, semayang sunat qabliyah ba'diyah, cuba khusyuk dalam semayang, jaga dia punya istinja kita, jaga wuduk dengan sempurna. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hidup kita. Bila Allah perbaiki tuan-tuan, tiba-tiba dengan isteri rasa tak ada benda nak bergaduh, rasa dah 2 bulan tak berkelahi dengan awak kan? Tak ada point. Kalau dulu bercakap dengan nada tone paling tinggi, apa dah makan ke belum? Aku dah makan. Lagi tinggi. Kita orang lelaki tak mau kalah. Tapi bila kita dah sedap dengan isteri kita, seronok tuan-tuan, kita bercakap dengan nada paling bawah sekali. Abang dah makan ke belum? Dah sayang. Kadang bini kita tak dengar kita cakap apa tuan-tuan. Sampai tak dengar pula cakap. Romantis sangat. Romantis tu datang tiba-tiba tuan-tuan. Pengalaman kami ajak kawan-kawan berhijrah keluar jalan Allah 3 hari tuan-tuan, Masya Allah. Ustaz, Masya Allah, saya sebelum ini nak dengar isteri saya cakap sayang pun payah. Tapi malam semalam saya sangat terharu. Sebelum tidur isteri saya cakap I love you. Allahu Akbar. Dia kata tak pernah 20 tahun kahwin tak pernah dapat ucapan I love you. Sebelum kahwin hari-hari I love you. Tapi lepas kahwin tak pernah dapat I love you. Kenapa Ustaz ya? Awak dah baiki hubungan kau dengan Allah. Saya cakap dengan kawan-kawan, kita dengan Allah ni tuan-tuan macam kipas ni dengan Swiss ni tuan-tuan. Tengok Swiss lawa, ada cop sirim, takkan tak ada kualiti. Kipas pun hebat juga, made in Japan, Panasonic. Tapi kenapa kita tekan Swiss tak menyala kipas tu? Kita tekan Swiss, lampu tak nyala. Mana silap dia? Silap pada Swiss ke silap pada kipas? Silapnya tak ada kurang pada Swiss, tak ada kurang pada kipas, tak ada kurang pada isteri, tak ada kurang pada suami. Yang kurangnya di tengah-tengah itu ada wayar yang short. Sebab itu tuan-tuan, selagi tak sambung wayar tadi, selagi itu telah tak menyala kipas tadi. Selagi tak betul hubungan kita dengan Allah, selagi itu hidup kita tak akan pernah merasakan nikmat bahagia dalam hidup. Tapi bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, satu hari nanti kita akan rasa hidup ni macam di syurga tuan-tuan. Allah seronoknya hidup ni. Dengan bini, dengan anak, dengan isteri, dengan kawan, semua okey, semua bagus, semua bahagia, semua baik. Tapi kalau kita hubungan dengan Allah tak baik tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sembahyang ni hadiah yang teragung, yang paling mahal Allah bagi. Tak ternilai dengan dunia dan seisi-isinya. Sebab itu Nabi kata 2 rakaat solat sebelum subuh nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau sembahyang 2 rakaat sebelum subuh harga begitu, sembahyang subuh sendiri berapa harga dia tuan-tuan? Tapi hari ni berapa ramai orang yang tinggalkan sembahyang subuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Paling payah. Tuan-tuan sampai kita cakap Ustaz, bukan gaya kami nak buat Ustaz. Duduk iktikaf dengan Ustaz, Alhamdulillah dapat istiqamah 3 hari sembahyang subuh. Tapi bila balik ke rumah dah berat semula tuan-tuan. Itu maknanya kita ni iman suasana lagi tuan-tuan. Kita kena ikhtiarkan sampai sembahyang tu jadi darah daging kita. Bila lewat sembahyang
Allahu Akbar. Pengalaman saya lah tuan-tuan, bila lewat sikit semayang, kita kadang-kadang kita ni dalam perjalanan, tak apalah ustaz, kita jamak takhir lah. Sebab apa? Kita rasa perjalanan kita jauh, dengan safar tadi kita dapat orang kata apa ni, pengecualian lah, rukhsah untuk lewatkan semayang. Tapi sebenarnya bila kita lewatkan semayang, perjalanan kita penuh dengan susah payah. Semalam nak datang sini jam teruk tuan-tuan. Dia dah faham. Tapi saya kata kita ni kena semayang dulu, baru settle. Lepas semayang, jalanan lancar. Sebelum semayang, Allahu Akbar. Kan? Nak tunggu line clear tuan-tuan. Rupanya semayang ni tuan-tuan sangat bagus. Baru ni saya ambil motor tuan-tuan, baru lepas banjir. Motor Harley tu tuan-tuan dah lama tak start. Jadi dia pun dah kong dah tuan-tuan. Waktu tu tiba waktu semayang. Patutnya kita semayang dulu, tapi kita kata tak apalah, kita ambil motor dulu, kita pergi tuan-tuan. Kita nak semayang kat sana. Setan pun pandai juga tipu kita tuan-tuan. Tiba-tiba motor tu mati. Kita baiki, tengok orang dah balik semayang. Allah, malunya ya Allah. Orang masjid semua dah balik semayang. Kita tak semayang lagi ni. Sibuk dengan motor ni. InsyaAllah. Bela tak nak hidup juga. Saya cakap kat member, kita kena semayang dululah insyaAllah. Pergi semayang, balik semayang, hiduplah motor tuan-tuan. Nak beritahu pada kita ni, Allahu Akbar, ajaibnya semayang ni memberi kesan dalam kehidupan orang Islam ni. Itulah sebenarnya yang mempermudahkan urusan kita hari-hari adalah semayang. Dan kita jaga semayang, kita dipermudahkan urusan kita. Jadi insyaAllah panjang sudah kita punya bicara kita, mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita kongsikan bersama malam ini insyaAllah sedikit sebanyak memberikan inspirasi buat kita semua insyaAllah. Semangat untuk kita istiqamah di jalan Allah Ta'ala, istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah jaga semayang, dan doalah pada Allah biar keturunan kita, anak cucu kita tak ada seorang pun yang tinggalkan solat. Sebab siapa tinggal solat, hidupnya pasti akan sengsara. Tapi siapa jaga solat, hidupnya pasti akan bahagia, hidupnya pasti akan Masya Allah, orang kata ceria, hidupnya pasti akan dalam lindungan bayangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada itu Allah Taala majukan perjuangan dakwah Nabi sehingga Nabi SAW pergi ke Madinah dan Allah berikan kemenangan yang besar pada Rasulullah SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan, di samping kita bergembira dengan ibadah solat ini, jangan lupa kita banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kita dapat semayang ni pun berkat Nabi. Kan? Sebab itu dalam semayang kita ada Allah dan Rasul. Sebab itu ingat pada Allah. Di samping itu kita juga ingat pada Rasulullah SAW, terutama waktu kita baca selawat pada Nabi. Assalamualaikum, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kamu wahai Nabi, rahmat dan berkat dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas semayang kita baca doa jazallahu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa. Semoga Allah balas jasa Nabi bagi pihak kita umat ini dengan balasan yang sebaik-baiknya yang ada di sisi Allah. Sebab Nabi semuanya kebaikan untuk diri kita, untuk umat. Tak ada benda yang Nabi buat untuk diri sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afwi was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.